Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, insyaAllah kita akan mulakan live kita pada jam 10 pagi. Okey, jadi sementara tu kita masih lagi menunggulah sahabat-sahabat kita untuk masuk. InsyaAllah kalau ada lah. Kalau tak ada pun tak apa, kita sembang-sembang je lah apa siapa-siapa yang ada. Okey, hari ni kita akan sembang tentang quantum metal. Quantum metal gold scam ataupun skim cepat kaya. InsyaAllah tepat jam 10 kita akan mula. Jadi sementara tu bolehlah kita borak-borak dulu, bukan kenalan dulu insyaAllah. Okey, saya Nik Rahim, nama saya Nik Rahim bin Nik Wajiz. Kalau bagi sahabat-sahabat yang belum lagi kenal saya, okey, yang first time jumpa dekat TikTok ni, ataupun mungkin pernah jumpa kat luar. Okey, nama saya Nik Rahim, kerja sebagai pensyarah. Tapi quantum metal gold ni satu bisnes yang baru saya ceburi lah, lebih kurang 2 bulan lepas. Alhamdulillah, nampak potensinya sangat bagus. Cuma hari ni saya nak share dengan sahabat-sahabat, sebab ramai juga orang yang tanya, quantum metal ni betul ke? Macam scam je, macam skin cepat kaya je. Jadi hari ni kita nak siasat, kita nak menyiasat, betul ke? Betul ke quantum metal ni scam? Betul ke quantum metal ni skin cepat kaya? Jadi kita nak siasat. Ni kira edisi siasat hari ni. Hari minggu kita ni. Okey, hari Sabtu ya. Mungkin ada yang bekerja, tapi tak apa, sambil-sambil tu kita sembang-sembang, borak-borak. Kita nak tengok, sebab bila kita nak terlibatkan diri kita, melibatkan diri kita dalam apa saja bentuk pelaburan, kita kena berhati-hati sebab payah sebenarnya nak cari duit ni kan. Bukan senang nak dapat RM1 pun, kadang-kadang ada orang RM1 nak dapat sehari pun RM1 pun payah kan. Ada orang sepanjang hidup dia tak ada bertambah pun duit dia. Yang bertambah mungkin gaji dia lah. Okey, ada tak satu hari dia dapat RM1? Ada orang langsung berlalu hari-hari tu langsung tak ada ringgit masuk. Keluar ringgit banyak tapi masuk ringgit tak ada. So sekarang ni kita nak cari jalan macam mana kalau boleh daripada langsung zero income ya, setiap hari kita nak masukkan at least RM1, RM2 satu hari pun okey, at least something lah ya, sebagai permulaan. Lepas tu dia akan berkembang lah insyaAllah. Okey sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jom kita mulakan sesi kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati sesi kita ni. Kita mencari hakikat kebenaran, bukan kita nak cari lawan, bukan nak cari musuh, bukan nak berlawan. Okey, bukan nak menegakkan benang yang basah. Kita nak sembang-sembang cerita, kita nak buat kajian tentang quantum metal ni, adakah dia adalah scam ataupun skim cepat kaya ataupun sebaliknya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang join saya pagi ni pada hari Sabtu ni, 2 hari bulan 10 2020. Kita sudah hampir penghujung kepada tahun 2021 ni. Tahun depan kita akan berada di tahun yang baru. Wallahu alam apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Covid nampaknya semakin menurun sekarang ni, alhamdulillah. Jadi kedai-kedai pun dah banyak yang buka, bisnes-bisnes pun dah berjalan, alhamdulillah. Dah ramai juga yang dah mula pergi berziarah, mula pergi makan angin ke pantai dan sebagainya. Alhamdulillah, ini satu perkara yang sangat positif yang kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan awal Okey, tak apa, kita boleh jawab sambil-sambil. Sembang-sembang je. Ini perbincangan kita tak adalah serius sangat. Kita bincang-bincang, borak-borak, sembang-sembang, sambil-sambil duduk-duduk, sambil-sambil minum kopi bagi yang baru nak breakfast kan. Okey, Prof. Mahdia sama dengan Prof, mana yang tinggi? Okey, Prof lebih tinggi. Dia macam kalau dalam polis tu inspektor dengan sub inspektor lah. Kalau dalam polis tu saya ni sub inspektor lah. Bukan inspektor penuh. Profesor tu dia panggil profesor penuh lah. Kalau Profesor Mahdia artinya orang yang
macam timbalan lah macam tu, jawatannya timbalan profesor macam tu lah lebih kurang jadi bukan profesor penuh, tapi sebab itulah saya tak sepatutnya dipanggil prof lah, panggil doktor pun cukup, ataupun panggil Pak Nik pun okey, panggil Pak Nik je boleh, no problem, panggil ustaz pun boleh okey. Soalan sahabat kita, Assalamualaikum Ustaz, berapa lama dengan QM? Saya sebenarnya baru lebih kurang 2 bulan bersama dengan QM. Tapi saya tak nak jawab lagi sama ada saya happy tak happy dengan QM, sebab saya nak jawab ni Quantum Metal ni scam ataupun skim cepat kaya jadi ramai orang tanya, orang tanya macam saya sebutkan di awal tadi, bila kita nak melabur kita kena sangat berhati-hati kerana duit ni Masya Allah payah nak dapat. Macam saya sebutkan di awal tadi, bagi mereka yang dah mengikutinya, saya ulang balik, ada orang satu hari RM1 pun dia tak masuk dalam poket dia. Dia hanya bergantung pada gaji dia. Kalau gaji dia RM1,000 telah yang dia dapat. Ada peningkatan hari-hari? Tak ada. Yang ada mungkin setahun dia akan meningkatlah RM30, RM60, RM100. Itu saja peningkatan yang masuk selain daripada gaji dia tak ada langsung. Nak ceritanya apa dia? Nak ceritanya cari duit ni bukan satu perkara yang mudah, sangat susah sebenarnya nak cari duit. Jadi hari ini dalam keadaan COVID, dengan keadaan kerja kita payah, ada yang kena berhenti kerja dan sebagainya, maka wajib bagi saya kita mencari jalan dan kaedah untuk menjana pendapatan, untuk menambah pendapatan kita. Kita tak boleh bergantung kepada hanya satu income, very risky. Jangan hanya bergantung kepada satu pendapatan kerana kita tak pasti macam saya bekerja, kalau tak ada income yang lain, kalau ditakdirkan Yusim pecat saya contohnya lah for some reason, oleh Azbillah lah tak lah kan, contoh ataupun kalau kerja-kerjaan ni agak payah sikit lah nak pecat kan, tapi kalau kerja swasta, kalau contoh bisnes tak bagus, mereka boleh pecat, boleh maknanya VSS dan sebagainya. Okey, kena berhenti, terpaksa berhenti. So kalau kita tak ada income yang lain macam mana? Kalau tidak ada saving macam mana? Ini masalah dia. Jadi sebab itulah mau tak mau kita wajib mencari kaedah dan jalan macam mana kita nak gandakan. Kalau kita dah ada duit simpanan kita, macam mana kita nak gandakan? Jadi antaranya ialah kita menyimpan dalam emas, contohnya melabur dalam emas, melabur dalam saham, melabur tabung haji dan sebagainya, ataupun terlibat dengan property, terlibat dengan apa-apa sajalah, contoh public mutual, banyak lagi benda-benda yang boleh buat. Okey, cryptocurrency contohnya, tapi jangan forex kerana forex adalah haram Okey, baik. Jadi carilah semua-semua yang halal. Cuma sekarang ni bila kita nak melabur, kita kena pastikan bahawa pelaburan itu tidak terlibat dengan scam, ataupun pelaburan itu betul-betul legitimate, maknanya benda yang patuh syariah bagi orang Islam yang pertamanya. Yang keduanya dia patuh undang-undang, dia tidak ada masalah dengan undang-undang, tidak ada masalah dengan bank negara, tidak ada masalah dengan bahagian komersial bukit aman, jenayah komersial bukit aman contohnya. Itu yang kita kena pastikan. Jadi persoalan sekarang, Quantum Metal ni scam ke? Baik, sebelum saya join Quantum Metal 2 bulan lepas, saya sebenarnya saya terima kasih pada sahabat-sahabat saya terima kasih pada sahabat-sahabat semua kerana bertanya soalan tentang Quantum Metal, sebab sebelum ni saya tak tahu pun pasal Quantum Metal ni sebenarnya. Jadi bila ramai orang tanya, saya pun tak tahu. Dia kata, mereka bertanya, Quantum Metal halal ke tak halal? Okey ke tak okey? Okey, saya kata, minta maaf saya tak tahu. Jadi oleh kerana banyak kali sangat orang tanya, akhirnya saya terpaksa lah, sebab kita tak boleh jawab tidak boleh jawab sesuatu benda yang kita tak tahu. So kita pergilah investigate, cari maklumat, tanya situ, tanya sini, cari dekat internet, dekat video dan sebagainya. Yang pertama saya nak tengok ni betul ke tak? Ini scam ke tak? Jadi saya pergi tengok apa semua sekali, sebab berdasarkan pada pengalaman saya pernah terlibat dalam satu company, kalau sahabat-sahabat pernah ingat, dalam sekitar tahun dalam 2010 macam tu lah, lama juga dah lah, dalam 10 tahun macam tu lah lebih kurang. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat pernah dengar DINA, D-I-N-A, syarikat DINA pelaburan, saya pernah terlibat sebagai penasihat syariah bersama almarhum Mufti Perak, bersama-sama dalam syarikat itu. Dan bila kita buat kajian dengan syarikat itu, memang tidak ada masalah langsung. Mana mereka ada kilang kenaf contohnya, ada kilang menjahit pakaian, ada kilang besi dan sebagainya. Jadi mereka mengambil
pelaburan-pelaburan daripada orang ramai, jadi kita nampak tidak ada isu di situ. Jadi kami melihat bahawa plan yang diberikan itu pun sangat bagus dan tapi akhirnya walaupun begitu, akhirnya rupanya mereka berselindung di sebalik bisnes-bisnes yang ada itu, tapi rupanya adalah skim cepat kaya. Jadi saya dah berada di dalam, bukan hanya sebagai pelabur tapi sebagai penasihat syariah. Jadi secara umumnya zahirnya nampak cantik, tapi rupanya ada hidden agenda, ada benda-benda yang terselindung di sebaliknya. Jadi akhirnya kalau berdasarkan kepada report Bank Negara, lebih kurang 200 juta telah dikutip oleh syarikat ini. Okey, jadi saya pun rasa bersalah jugalah. Sebab tu saya amat berhati-hati dan saya berpesan pada sahabat-sahabat, kalau nak melabur, buatlah investigation, buatlah penyiasatan, buatlah carilah maklumat-maklumat secukupnya sehinggalah rasa yakin betul dia tidak ada masalah, tidak ada report-report, tidak ada komplain-komplain daripada sesiapa, barulah boleh masuk, dan masuk pun dalam jumlah yang kecil. Jangan saya pun bila join QM, saya masuk dalam RM10 macam tu je. Saya nak tengok sistem dia macam mana kan. Jadi bila cari, okey, sebelum saya sentuh sama ada QM ni scam atau tidak, saya nak bawa sahabat-sahabat satu kaedah macam mana kita nak kenal skim cepat kaya ni. Antara modus operandi yang dibuat oleh syarikat-syarikat yang terlibat dengan skim cepat kaya ni ataupun scammer ni, mereka hakikatnya melakukan benda yang tidak betul. Zahir nampak cantik betul macam saya sebutkan tadi, zahir nampak betul, nampak ada bisnes sebagainya, tapi hakikatnya apa yang didapati itu, bisnes yang dibuat itu tidak memadai dan tidak mampu untuk membayar balik keuntungan-keuntungan yang dijanjikan. Jadi itu di antara bendanya. Jadi sebab itulah bila kita tengok syarikat-syarikat yang skim cepat kaya ni, scammer dan sebagainya. Scammer ni memang dia tipu betul-betul lah. Yang dikata contohnya saya pernah kenal lah, tapi tak sempat bayar lah. Semua saya dah tahulah ini adalah scammer. Saya ada kawan dalam Facebook perempuan cantik, ada gambarnya lah, wallahualam kat belakang tu siapa dia kan. Jadi baru dia add saya pun accept, sebab saya accept semua orang, tak kisahlah siapa-siapa nak berkawan, kita add dalam Facebook. Lepas waktu tu dia hantar personal message, dia kata okay, I'm sending you some gift as a token of friendship, something like that lah, macam tu kurang-kurang Jadi saya kata why, we just know each other baru 2-3 hari kan. No, just kata dia nak bagi hadiah lah macam tu as a token of friendship. Saya kata okey lah, fine lah. Tapi saya dah rasa dah memang ini scammer lah ni kan. Jadi dia pun tanyalah, bagi nama, kemudian saya pun bagi nama palsu lah, kemudian alamat pun palsu, segala-galanya palsu, sebab saya tahu memang ini adalah scammer. Tapi nak tengok sejauh mana dia boleh pergi Lepas beberapa hari dihantar link untuk tengok untuk tengok dia punya tracking lah. Saya pun tengok bila tengok tracking, wah, dia kata barang anda telah berada di airport Malaysia dalam website. Wow, saya kata serius kan. Jadi lepas tu ada orang telefon. Orang telefon dia kata okay, now your delivery, your item will be delivered to you, but you have to pay certain amount. Sebab dia tax apa-apa yang sebut dalam tu, ada handphone, ada iPhone lah, macam-macam dia sebut dalam tu bagi Jadi nak cerita dia pendekkan cerita, maknanya benda ni boleh berlaku, scammer ni ada. Itu antara bentuk scammer lah yang kita selalu dengar orang telefon. Ada polis lah, ada mahkamah lah telefon, ada bank lah, anda telah berhutang, kalau tidak kena sita rumah lah sebagainya kan. Contoh berbagai itu scammer. Jadi sebenarnya kenapa orang kita ni mudah kena scam, antaranya ialah kerana mudah percaya dengan orang dan mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang hebat. Kita ni ada sifat ketamakan, itulah jadi masalah. Kan? Kita tamak, kita ni tak berapa rajin nak menunggu. Kita suka benda yang fast track, kita suka benda yang shortcut. Letak hari ni berniaga, besok tu untung. Bayar 1,000 hari ni, bulan depan dapat 1,000. Kalau ada orang janji macam tu, kita mudah terpengaruh. Dan kadang-kadang scammer ni ataupun skim cepat kaya atau seumpamanya ni, sahabat-sahabat, dia tahu nature manusia ni memang tamak. Nature manusia ni dia suka benda yang cepat. Contoh, dia buat skim, bayar RM10 dapat RM1,000 dalam masa sebulan ataupun setahun. Okey, setahun
okey, fair enough lah. Mana RM10 dia berniaga, maknanya dia bagi RM10, lepas setahun dia akan dapat RM1,000. Ramai orang percaya. Sebab orang kata apa? Kalau betul, nampak tak? Dia main psikologi lah. Okey, kebanyakan orang kalau dia RM10 dia tak hirau sangat. Kalau bayangkan RM10 itu, kalau sejuta orang masuk, dia akan dapat 10 juta. Nampak tak? Maksudnya itulah keadaan, cara kaedah scammers ni dan juga orang skim cepat kaya ni, dia tackle manusia-manusia, orang-orang yang macam kita, yang kadang-kadang tamak, suka kaya cepat ni. Okey, itu antaranya. Kemudian mereka biasanya menjanjikan bulan bintang lah. Macam saya sebut tadi lah, melabur 1,000, bulan depan dapat 1,000 balik. Lepas tu dapat lagi setiap bulan berapa persen, contohnya. Maka orang akan suka dan menarik. Sebab itulah dan yang peliknya orang kita ni payah serik. Saya ada beberapa kawan, bahkan keluarga sendiri pun ramai. Bagi saya, kau tengok, kalau ada orang boleh bagi 2% sebulan, saya kata ini scam, ini adalah penipu. Walaupun hanya 2% sebulan. Sebab apa? Bank bagi 2% setahun. Bank yang untung jutaan ringgit, bilion, public bank contohnya, untung 1 bilion setahun. Maybank untung 1 bilion setahun. Pun bagi dekat kita yang menyimpan ni berapa persen? 2%, 3%, tu pun tinggi lah. Nampak tak? Kalau bank yang untung begitu banyak, tak boleh bagi 2% setiap bulan, cuma 2% setahun. Macam mana syarikat yang tiba-tiba muncul boleh janji pada kita nak bayar 2% sebulan? 2% sebulan kali 12, 24% setahun. Sangat tinggi. Tak ada bank yang boleh bagi sebanyak tu. Contohnya kan. Jadi kalau mudah je nak kenal skim cepat kaya ni ataupun scammer ni, macam itulah keadaannya. Bila dijanjikan satu benda yang luar biasa, yang pelik sangat. Atau kadang-kadang dijual benda yang sangat murah. Sama ada barang tu fake ataupun barang tu original atau barang tu tiru, barang tu curi dan sebagainya. Mesti ada benda yang tak betul. Jadi sebab itulah bila kita orang telefon, jangan mudah percaya. Ini masalah kita, orang Melayu ni lembut hati dia. Encik bila sebut polis je, mula dah ketal lutut kan. Bila sebut mahkamah je dah mula gelabah kan. Padahal benda tu semua boleh dibuat, semua orang boleh telefon, boleh beritahu macam-macam. So jangan mudah percaya, jangan mudah percaya. Ini masalah kita, terlalu mudah percaya dan sampai kena tipu. 2 hari lepas ada orang WhatsApp saya, dia kata saya baru kena scam RM11,000 dan buat report polis. Buat report polis pun tak ada apa. Sahabat-sahabat, kalau dah kena, dah masuk bank, akaun orang, memang tak ada chance lah dia dapat balik. Kan? Bila dapat duit, dia terus keluar. Dia bukan tunggu kita buat report polis kan. Jadi beringat sebelum kena lah. Beringat sebelum kena. Baik, sekarang ni saya nak jawab Contometer ni scam ataupun scam cepat kaya. Okey, berdasarkan kepada pencarian saya dapati bahawa tidak ada satu pun maklumat ataupun komplain yang sama ada di bank negara ataupun di mana-mana di pihak polis ke komersial Bukit Aman dan sebagainya, dan tidak ada satu pun mesej ataupun komplain yang dibuat oleh mana-mana pihak terhadap Contometer setakat ini. Kemudian bila saya, itu satu hal. Jadi bila saya tengok begitu, saya kata syarikat ni syarikat yang betul, syarikat ini bukan syarikat yang ada terlibat dengan scam ataupun skim cepat kaya. Maka saya kata fine, satu sudut lepaslah. Baik, satu lagi saya nak kena pastikan, bila kita sebagai orang Islam ni, bila kita nak melabur, kita kena pastikan bahawa ia patuh syariah. Itu asas dia. Itu asas dia sebagai orang Islam. Sebab kita tak nak ambil rezeki yang haram. Kita tak nak terlibat masuk tubuh badan kita ni dengan rezeki yang haram. Bagi anak duit haram, bagi isteri duit haram, bagi mak duit haram. Allahu Akbar. Tak nak nanti kita happy-happy seronok-seronok dunia, masuk dalam kubur kena hentam dekat malaikat di dalam kubur kan. Jadi kita tak nak benda itu berlaku. Jadi sebab itulah kita kena sangat berhati-hati, kerana bila duit haram ni masuk dalam tubuh badan kita, dia akan membawa masalah yang besar, masalah penyakit hati. Dia akan jadi gelap hati. Bila makan duit haram ni, gelap hati sahabat-sahabat. Gelap hati kita, payah nak menerima nasihat, payah nak terima teguran. Bila tegur tak nak dengar. Sebab apa? Hati jadi keras, hati jadi gelap sebab diliputi oleh benda-benda yang haram. Haram ni meliputi hati kita, menutup hati-hati kita, dan kita tak boleh. Kita tak boleh mendapat hidayah. Hidayah tu tak masuk sebab gelap. Gelap sangat. Mana halangan tu terlalu banyak dengan dosa maksiat yang kita buat, benda-benda yang haram ini. Dan yang lebih dahsyat ialah di akhirat.
Kerana Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih. Maka mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih aula, lebih utama bagi dia. Jadi kita tak naklah sahabat-sahabat kita kaya dunia, senang duit banyak dekat dunia, tapi akhirat kita campak dalam neraka Allah SWT. Dan yang lebih teruk, kita bawa mak ayah kita sekali dalam neraka sebab kita bagi duit haram dekat mereka. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi sebab itulah kita berhati-hati. Baik, jadi yang pertama saya sebutkan tadi bahawa bila saya cek buat investigation, buat penyiasatan, saya tidak dapati satu pun isu yang berkaitan dengan quantum metal yang ada isu lah kata perkara ini adalah ada scam ke, tidak ada. Bahkan satu website saya buat dia punya apa nama ni, dia punya analisanya meletakkan QM 80% pada website yang dipercayai. Okey, artinya dan tidak ada report tentang scam dan sebagainya. Ini website international punya website yang boleh check sama ada website itu scammer atau tidak. Jadi alhamdulillah dari sudut tu lepas. Kemudian sudut syariah pun bila saya masuk, saya cek tengok masa tu kita ada ISRA. ISRA ni adalah satu syarikat konsultasi syariah di bawah bank negara. Dan saya tengok memang saya sendiri berhubung dengan pihak ISRA sendiri, dengan CEO dia sendiri. Kebetulan CEO tu Prof Ashraf tu kawan saya sendiri masa dekat UAE. So memang dia sahkan, beliau mengesahkan bahawa memang ISRA adalah syarikat yang menjadi syariah, penasihat syariah pada quantum metal pada masa itu. Jadi hati saya jadi tenanglah bila ada syarikat ataupun pihak yang menjadi penasihat syariah daripada bank negara pula, satu badan yang jadi iktiraf oleh pihak kerajaan yang menguasai lah ataupun yang monitor segala pergerakan yang berkaitan dengan perbankan, pelaburan dan sebagainya. Maka bila saya tengok itu, maka saya kata okey, dah mana jelas lah, maka barulah saya bermula 2 bulan lepas. Tapi yang jadi adakah dia scam atau tidak? Maka dia jawapannya adalah tidak. Dia scam cepat kaya ke tidak? Dia bukan scam cepat kaya, sebab dalam quantum metal kita tak pernah, dan syarikat pun tidak pernah menjanjikan you masuk bulan ni you akan dapat keuntungan sekian-sekian. Tidak. Bila kita melabur dalam emas ni sahabat-sahabat, kita kena tahu bahawa emas ini sama juga macam pelaburan-pelaburan lain, dia bukan instant. Kecuali lah kalau nasib kita, rezeki kita baik, kita beli hari ni tiba-tiba emas naik melonjak harga dia, maka harga dia pertukaran itu, maka bila harga naik kita boleh jual anytime lah. Itu kalau rezeki kita bagus, sangat bagus. Tapi dalam kebanyakan masa adalah hal berdasarkan pada pengalaman saya, sebulan 2 bulan saya simpan pun masih belum lagi boleh jual. Maknanya dia pelaburan emas adalah pelaburan yang melibatkan masa yang panjang. Okey. Baik, sambil-sambil itu saya akan cuba jawab juga soalan-soalan sahabat. Okey, ada sahabat kita tanya, Noris, beli emas fizikal kata. Okey, emas kita sebenarnya beli online. Nanti kita beli online dan dalam bentuk kita panggil digital. Maksud digital ni maksudnya kita tak dapat terus emas, kecuali kalau kita nak. Boleh, tidak ada masalah. Dia ada 2 pilihan dan tidak ada isu dari sudut hukum syarak, sebab memang pertamanya macam saya sebutkan tadi, kami di quantum metal ada penasihat syariah yang menyatakan bahawa kaedah pembelian emas yang dilakukan oleh quantum metal adalah patuh syariah. Artinya kita beli emas, katalah kita beli emas RM1,000. So emas tu boleh kita dapat. Tapi kita ada pilihan sama ada kita nak simpan emas itu di quantum metal ataupun kita nak claim emas tu, kita nak dapatkan emas. Boleh, tidak ada masalah. So dia ada dua keadaan. Kita nak emas yang fizikal boleh, kita nak simpan emas di quantum metal pun boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Okey, nanti kita tengok soalan-soalan lain. Simpan emas secara digital, buka akaun dan simpan emas labur emas, betul ni ada sahabat kita jawab. Okey. Harga hari ini nanti saya cek sekejap saya cek hari ini harga berdasarkan kepada London punya London metal punya exchange hari ini jap saya tengok. Okey, kita guna international punya standard harga. So hari ini 1 gram USD 56.62. Okey. 56.62 harga hari ni lah. Okey. Itu per gram lah. Jadi kena convert lah. Kalau convert kepada USD lah berapa Jadi itu harga hari ni
Alright. Okey. Baik, kenapa perlu emas ya? Kenapa nak simpan dekat emas? Emas ni sebenarnya kenapa ada orang tanya, kenapa harga emas mahal antara sebab kenapa harga emas mahal ialah kerana emas ni bukan benda yang boleh dapat senang-senang. Payah. Nak melombong emas pun sangat payah, nak dapat emas pun sangat payah. Maka sebab tu jadi mahal. Kalau benda yang mudah dapat, kita jalan-jalan tersepak macam batu jalan kan, iaitu mudah dapat, itu senang, itu tak akan jadi harga yang mahal. Jadi yang payah ni, kita berjalan beribu-ribu batu pun belum tentu kita boleh dapat satu emas yang sekecil ini pun kita tak jumpa. Setakat umur saya dah hampir 60 tahun ni berjalan di atas jalan raya, tak pernah tersepak emas. Belum lagi. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya payah sebenarnya nak dapat emas ni. Tak pernah jumpa kan? Bahkan orang yang pergi melombong pun nak dapat 1 gram emas ataupun 1 kilo emas tu sangat payah. Keluarkan kos yang ribu-ribu ringgit. Nak ceritanya. Bahkan kelengkapan dia tu sangat besar. Bukan senang. Jadi emas ni bukan mudah nak dapat. Itu dia antara sebab kenapa emas ni harga dia mahal. Selain daripada itu juga, emas ni dah diguna sejak beribu-ribu tahun yang lepas. Jadi benda yang telah digunakan, telah diiktiraf beribu-ribu tahun yang lepas, maknanya sampai sekarang pun dia masih lagi diiktiraf sebagai metal ataupun sebagai bahan bahan yang aset yang sangat bernilai lah. Selain daripada itu juga, emas juga mudah dicairkan anytime. Sebab tu kita dengar cerita orang yang terlibat dengan perang, macam perang Vietnam dan sebagainya. Mereka bawa apa? Bawa duit ke? Mereka tak bawa duit, sebab bawa duit tak laku. Bawa duit Vietnam datang ke Malaysia tak laku contohnya. Zaman tu pula zaman perang. Jadi orang bawa apa? Bawa emas. Pergi mana-mana pun, negara mana pun, emas ada nilainya. Dan nilai dia adalah ikut nilai semasa. Itu yang bestnya. Jadi sebab tu emas ni memang di antara logam yang sangat bernilai tinggi, dan patut kita semua berubah. Bukan saya kata nak simpan semua dalam emas, sebab emas pun ada risiko dia. Risikonya apa dia? Risiko dia turun lah. Risiko dia turun. Contohnya kita simpan emas RM1,000, kita nak pakai bulan depan. Jangan simpan. Saya nasihatkan, kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat nak pakai duit bulan depan, bulan ni nak beli emas, tak payah beli. Sebab ada kemungkinan bila beli hari ni, besok turun sampai sebulan nak jual pun, dia akan turun lagi. Jadi saya tak janjikan bahawa bila kita beli emas, dia akan untung terus. Tak. Emas ni dia ada simpanan jangka masa panjang. Itu di antara sebab. Jadi selain daripada itu, emas juga dia tidak mudah susut nilai. Nilai dia tu maintain. Kalau kita pernah dengar hadis Nabi SAW, disebutkan dalam satu hadis bahawa Nabi SAW memberikan seorang sahabat 1 dinar untuk beli kambing. Di zaman Nabi ni 1400 tahun yang lebih lalu kan. Jadi sahabat ni jadi jenis business minded sikit. So dia guna 1 dinar tu. 1 dinar sekarang 1 dinar bersama dengan 4.25 gram. So sekarang ni nilai 1 dinar lebih kurang RM1,177. Itu nilai hari ni. Okey, maksudnya 1000 kalau zaman Nabi, seorang sahabat ni dia cerdik kan. So dia beli apa dia? Dia beli 1 ekor kambing, dan dia dapat lagi ekstra 1 dinar. So dia bawa pada Nabi, ya Rasulullah, inilah duit yang Rasulullah bagi tadi, 1 dinar, aku beli 1 ekor kambing dan aku dapat lagi. Dia jual balik. Dia beli, dia jual, dia dapat, akhirnya dia dapat 2 ekor kambing. 1 ekor kambing dan juga 1 dinar. Jadi Rasulullah mendoakan keberkatan untuk dia. Jadi zaman Nabi pun boleh beli dengan 1 dinar itu, yang nilainya sekarang ialah 1177, boleh beli kambing. Sampai sekarang pun dengan 1 dinar itu kita masih lagi boleh membeli seekor kambing. Subhanallah. Dahsyat kan? Dahsyat. Jadi nilai emas ni memang tidak dapat dinafikan. Di mana-mana pun dia sangat bagus. Dia bawa ke mana-mana pun kita bawa emas, insya-Allah tidak ada masalah. Tidak ada isu tentang pertukaran dan sebagainya, sebab emas dia akan ikut nilai semasa. Okey, selain daripada itu, menyimpan emas ini adalah satu yang sangat menguntungkan. Sebab apa? Kalau berdasarkan pada rekod yang ada, sejarah emas ni untuk tempoh 20 tahun dia naik sebanyak 600%. 600%. Saya ada tulis kat situ. 600% dalam tempoh 20 tahun. Subhanallah. Okey, dalam masa 20 tahun boleh naik sampai 600%. Tahun 2001 harga emas ialah RM30. RM33 per gram. Tahun 2001. Ini tahun 2001 RM33 sahaja untuk 1 gram.
Sekarang harganya RM231 segram. Subhanallah. Bayangkan. Bayangkan begitu hebat dia punya kenaikannya. Okey. Jadi sebab itulah memang memang emas adalah satu simpanan yang bagus, ya. Dan saya bukan taksub dengan quantum metal. Sahabat-sahabat boleh pergi public gold pun syarikat yang bagus, dan kalau sahabat-sahabat nak pergi dekat kedai emas pun beli emas for fine, no problem. Saya hanya berkongsi tentang pentingnya kita menyimpan dalam emas, tak kisahlah platform mana yang sahabat-sahabat nak. Okey. Kalau orang yang kata nak merepek tu terpulanglah pada dia, kan. Dia sakit hati sebab apa? Sebab saya kata forex haram. Itu yang datang merepek kat sini ni. Macam-macam lah manusia, kan. Manusia dia tak puas hati, dia dengki, itulah cara dia, kan. Kita cerita pasal benda yang hukum, benda haram, kan. Bila kita sentuh kita haram, bila kita cerita benda halal pun dia hentang, dia kata haram juga. Inilah manusia, kan. Tapi tak apalah, manusia, kan. Kita kena faham lah. Manusia dia memang macam tu, kan. Jadi kita tak boleh nak kata apalah. Selagi mana dia manusia, tabiat dia macam itulah. Alright, tak apa, kita biarkan dia, tidak ada masalah. Okey, gold jatuh lagi, tidak ada masalah. Dia gini, tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila kita beli emas, dia kena bayangkan macam ni. Beli emas bukan kita hari-hari nak tengok harga emas naik turun. Beli emas macam ni, macam kita pergi beli kedai emas, seakan-akan kita nak pakai emas tu. Kalau lelaki tak boleh pakai lah, bagi perempuan. So dia pergi beli kedai, dia tengok emas, oh emas cantik lah, ataupun dia ada duit lebih. Dia dah ada emas banyak, tapi dia nak rasa nak buat pelaburan lah. Dia pun ambil beli emas, bawa balik. Dia tak tengok harga emas hari-hari. Okey, sebab kalau kita tengok harga emas hari-hari, sakit jiwa kita. Sebab kita duk tunggu bila nak naik, bila turun lagi, kita pun risau. Jangan risau, sebab dia tidak macam apa nama ni, macam saham pun dia turun. Okey, tidak ada masalah. Cuma masalahnya bila makin turun kita rasa risau, Jadi beli emas ni kita kena anggap dia adalah satu, sebab emas tu tetap ada. Contoh kita beli 1 gram emas. Kita beli 1 gram emas, harga je sekarang RM231. Kita beli, kita simpan. Diam-diam lah. Tak boleh diturun naik ke, biar je lah. Sebab kita memang nak buat pelaburan jangka masa panjang. Alright. So kalau kita simpan jangka masa panjang, so kita tak fikir, tidaklah kita tengok hari-hari, Aiman ni saya rasa kena block lah. Kita block dia. Okey, sebab dia mengganggu konsentrasi, Jadi kita block dia. Okey, sorry Aiman. Okey. Kalau nak dengar tak apa. Kalau nak komen yang baik lah, tak perlu nak menyakit-nyakitkan hati orang, Alright. Okey, Rina nak belajar fiqh munakahat. Okey, boleh insya-Allah. Ni anak murid Abi ke ni? Okey. Alright. Okey. Okey, saya dah block Aiman ni, sebab dia sebenarnya orang-orang yang macam ni, dia macam kanser, macam kanser ni dia kena remove. Kalau tak remove dia akan berjangkit. Dia akan berjangkit, Okey, jadi terpaksa remove. Sorry lah, terpaksa remove, Alright. Okey, insyaAllah Aiman Hani Jibril. Okey. Alright. Okey, sahabat-sahabat. Okey, berbalik pada perbincangan kita tadi, ada orang kata, okey, jangan ignore je Ustaz. Ignore. Memang kadang-kadang kita boleh ignore, tapi bila kita manusia juga, kan. Bila ada benda-benda yang menyentuh hati tu, dia menyakitkan hati jugalah, walaupun kita cuba tahan, kan. Jadi okey, tak apa. Semua produk KM, okey, betul. Semua produk KM adalah patuh syariah, Okey, baik. Ada soalan-soalan lagi? Sahabat-sahabat nak tanya soalan? Okey, baik. Kita akan pergi balik kepada apa yang kita sebut tadi. Okey. Okey, macam saya sebutkan tadi, ada yang risau tentang emas, harga emas turun. Bagi saya, macam saya sebutkan tadi, Macam saya sebutkan tadi, emas ni kita kena faham betul-betul sebelum kita melabur, Sebab bila kita melabur, kita kata macam ni lah, bila kita melabur, kita tidak boleh kata orang nak reverse balik. Nak turn back. Bila kita melabur, kita terus melabur. Kita tak boleh, bila dah melabur, kita dah merisau, mula kita jual. Jadi jual itu sebab kita rugi. Jadi benda ni memang kena pastikan bahawa duit yang kita simpan, duit yang kita labur dalam emas adalah untuk jangka masa panjang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, mungkin 20 tahun kita simpan. Artinya kita simpan duit yang kita tak nak guna. Okey. Satu artikel yang saya baca, kalau contoh kita nak pergi haji. Okey.
Katalah sekarang ni kita ada, saya ada buat video gunakan Doodly tu, contoh kalau kita ada RM30,000, katalah RM30,000 duit yang cukup untuk kita pergi haji, kita pun simpan dekat tabung haji. Saya buat perkiraan ya, berdasarkan keuntungan tahunan sebanyak lebih kurang 5%. Sebenarnya kalau kita simpan dalam emas, dengan average kenaikan emas ni, kalau kita tengok berdasarkan rekod semasa, lebih kurang 10% setahun. So kalau kita simpan dekat tabung haji, maknanya kenaikan dia sekitar 3 hingga 5% setahun. Maknanya dia separuh, menyimpan emas ni separuh lebih baik daripada penyimpan di tabung haji. Bukan kita tak nafikan di tabung haji tu ada memberikan keuntungan, tak, tapi kalau kita bandingkan dengan kenaikan berdasarkan rekod semasa, dia adalah 50%, hampir 5% lebih baik daripada kita menyimpan di dalam duit dalam tabung haji. So menyimpan dalam emas ni adalah jauh lebih baik. Okey, jadi itu di antara perkara yang fakta lah tentang emas ini. Sebab tu kita kena kembali kepada emas sebenarnya. Okey, baik. Saya nak cerita sikit tentang apa yang ada dalam Quantum Metal. Quantum Metal ada 3 akaun penting. Yang pertama dia panggil Gold Storage. Gold Storage ni kelebihan dia, sahabat-sahabat boleh menyimpan bermula daripada RM10. Iaitu kelebihan dia. Maknanya boleh daftar. Sahabat-sahabat yang belum daftar, kalau nak daftar boleh pergi dekat bio saya, klik dekat beli emas. Jom beli emas. Klik itu, daftar secara percuma. Boleh buka akaun emas secara percuma dan boleh menyimpan serendah RM10. Kalau kita ada anak-anak, kita nak simpan anak-anak untuk masa depan mereka, untuk masuk mengaji, untuk belajar, untuk pergi universiti dan sebagainya. So boleh tekan kat situ, daftar secara percuma dan boleh simpan bermula dengan RM10. Kalau kita simpan RM10 sebulan pun tidak ada masalah untuk anak kita. Buka akaun untuk anak kita. Boleh, tidak ada masalah. Contoh, ini kelebihan dia. Yang keduanya kita ada Gold Asset Enhance ataupun GAE. GAE ini pun sangat special. Okey, GAE ini maksudnya kita ada RM1,000, okey, kita boleh dapat gandaan sehingga RM10,000 dengan hanya pelaburan kita lebih kurang 1,300, sebab 300 company ambil keuntungan. Okey, berdasarkan konsep yang kita selalu sebut, konsep at-tawarruk. Okey, tawarruk artinya kita mendapat pembiayaan daripada syarikat. Dengan syarat kita ada deposit 1,300 lebih kurang bayaran awalnya. So kita dapat satu set GAE ni, dan company akan bagi pembiayaan sebanyak RM9,000 mengikut kaedah yang dibenarkan oleh syarak, mengikut kaedah at-tawarruk. Okey, kalau sahabat-sahabat nak tahu lebih tawarruk, mungkin boleh pergi ke Google, pergi tengok dekat YouTube, boleh tengok dekat video saya pun juga apa itu tawarruk. Okey, kaedah pembiayaan, kaedah pembiayaan yang diluluskan oleh syarak. Maksudnya apa dia? Apa kelebihan dia? Kalau kita ada RM1,000, kita beli emas sekarang, lepas setahun emas naik 10% nilai dia. Nilai dia artinya 10% daripada 1,000 tu naik 10%. Artinya nilai dia tahun depan adalah RM1,100. Artinya dalam setahun tu dengan keuntungan 10% kita boleh dapat RM1,100. Baik. Kalau kita guna kaedah GAE ni, kita beli ni, kita ada RM1,000 tapi kita dapat pelaburan sebanyak emas sebanyak RM10,000. Artinya kalau untung kita hanya 10%, sama juga macam kita simpan 1,000 tadi, artinya dia sudah menjadi RM1,000. Modal RM1,000, okey, kita dapat balik RM1,000 selepas tahun. Artinya 100% keuntungan dia. Sebab apa? Sebab digandakan daripada 1,000 tadi, kita dah menjadi RM10,000 pelaburan kita. Dan inilah keistimewaan yang ada dekat Quantum Metal ini. Okey. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang beli sampai 5 set dan sebagainya. Ada seorang doktor sahabat kita beli banyak, dia beli sebab dia gandakan. Artinya kalau kita ada RM5,000, kita boleh mendapat simpanan emas sebanyak RM50,000. Okey, artinya kalau kita ada RM100,000, kita boleh menyimpan emas bernilai RM1,000,000. Subhanallah. Inilah kelebihan yang ada dalam Quantum Metal yang saya rasa sangat menarik, yang tidak ada di tempat-tempat lain. Baik, selain daripada itu, kita ada juga GCA ataupun Gold Convert Account. Ini pun sangat menarik. Saya dah buat, alhamdulillah, dah cuba. Ini pun dapat saya belajar daripada sahabat-sahabat daripada tim kita, tim BSG. Okey, kita punya Puan Emily, wallahualam mungkin ada kat sini. Kita punya leader. So belajar macam mana kaedah guna Gold Convert Account ni, dia sama macam Ar-Rahnu. Okey, so bila kita dapat gaji, contohnya gaji kita RM2,000 dan kita perlu cuma katalah RM1,600 perbelanjaan untuk bulanan kita, contoh. Okey, so kita ada RM400 lebih. Kalau kita beli RM400 emas simpan, dia nilai dia kecil. So apa kaedah kita? Kita beli emas sebanyak RM2,000.
Dalam kontrak kita beli emas dan kita gadaikan atau kita buat ar-rahnu dengan kaedah GCA ni, kita akan dapat 80% bersamaan dengan 20% kali dengan 2000, atau 80% daripada 2000, artinya kita dapat 1600. Artinya kita dapat cash dalam masa yang sama, kita ada menyimpan emas bernilai RM2000. Ini pun satu plan yang sangat menarik, dan dia juga adalah patuh syariah. Jadi itu produk-produk yang ada, yang produk-produk yang ada dalam quantum metal. Jadi seperti mana yang saya jelaskan, pembelian emas di mana-mana pun bagus, insya-Allah. Yang penting dia bukan syarikat-syarikat yang terlibat dengan nilah, dengan scam dan sebagainya. Okey, kena percayalah, kena percaya pula. Kena buat apa nama ni? Saya pun cakap dengan sahabat-sahabat, jangan mudah percaya apa yang saya cakap ni. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, kena pergi buat penyiasatan lah, bacalah, carilah maklumat. Dah yakin betul-betul, kalau nak masuk boleh masuk, kalau tak nak masuk pun tidak ada masalah. Saya cuma berkongsi pandangan atau berdasarkan pengalaman saya. Okey, alright. Okey, ramai lagi orang forex datang kemari. Orang forex ni dia tak puas hati betul dengan saya. Tak apa. Okey, kita minta Allah Ta'ala berikan hidayah petunjuk kepada mereka, insya-Allah, kan. Tinggallah forex ni. Forex ni haram. Ulama seluruh dunia kata haram, kan. So tak payahlah lagi terlibat dengan benda-benda yang haram, ya. Masuklah quantum metal, quantum metal halal, dah ada patuh syariah dan sebagainya, kan. Jadi kenapa nak pilih benda yang haram? Yang halal ada, kan. Okey. Jangan bagi duit haram pada mak ayah kita, kan. Sian mak ayah kita. Okey. Salam dari Indonesia. Oh, sahabat kita pun ada quantum metal. Okey, untuk maklumat sahabat-sahabat juga, di Indonesia juga sudah ada cawangan quantum metal. Dan juga di Thailand dah ada. Jadi sahabat-sahabat yang daripada Indonesia yang berminat untuk untuk bersama dengan quantum metal di Indonesia pun boleh join sama. Okey. Okey, itu cerita tentang produk. Cerita tentang bisnes pula macam mana. Okey, apa yang menarik saya dulu, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Memang dulu sangat-sangat suka dan bercita-cita lah nak jadi tokek emas. Tapi bila tengok modal besar, nak buka kedai lah apa, dia memang tak mampu jadi tokek emas. Tapi sekarang sahabat-sahabat, dengan hanya modal 1,300 lebih kurang, sahabat-sahabat dah boleh jadi tokek emas. Oh, betul ke? Betul. Dengan 1,300 memanglah daripada peringkat awal dengan modal kecil, keuntungan kita kecil lah. Dengan pelaburan sebanyak 1,300 itu bukan kita bagi kepada company, tak. Kita akan dapat emas tu. Yang kita beli tu, kita akan dapat emas. Okey, tetapi bila kita beli 1,300 itu, lebih kurang, maka kita dapat dikira sebagai introducer. Artinya kita boleh ajak orang, sahabat-sahabat kita juga join sama untuk sama-sama melabur dalam emas di quantum metal. So apa yang kita dapat sebagai tokek emas ni? Tokek emas dalam skala yang kecil lah, sebab modal kita pun kecil, kan. Kita akan dapat 2%. 2% yang besar tak? 2% tak besar. Kalau orang melabur RM1,000, kita dapatlah RM20. RM20 ataupun $5, lebih kurang RM20. Okey, at least kalau satu hari orang masuk, satu orang masuk satu hari dan mereka beli RM1,000, satu orang satu hari, artinya kita dapat RM20 satu hari. Kalau memang setiap hari ada, kan, sebulan ada 30 orang masuk, contohlah, ini yang ideal lah, tapi ini boleh berlaku. Okey, saya berada dalam quantum metal lebih kurang 2 bulan. Setakat ni nanti saya tengok berapa yang telah join dalam, join ni tidak semesti belilah. Okey, saya nak share dengan sahabat-sahabat berapa orang yang telah pun mendaftar di bawah saya setakat ini, termasuklah anak isteri dan sebagainya lah. Ni keluarga semua sekali lah. Sekarang hari ni, rekod yang hari ni yang terakhir, 91 orang dalam masa 2 bulan. Ada sahabat-sahabat yang lebih hebat, ada sahabat-sahabat yang lebih hebat, dan mereka berjumpa dengan orang-orang yang kaya, yang ada melabur dalam 1 juta pun ada, beli dan sebagainya, kan. Jadi mereka bernasib baiklah. Tapi untuk saya, rekod yang sederhana ni, setakat dalam masa 2 bulan, okey, saya telah mendapat sahabat-sahabat yang mendaftar daripada TikTok pun ramai juga yang mendaftar, dan sekarang ni ada 91 orang. Bagi saya satu pencapaian yang sangat bagus lah.
Ya, sebab dalam bisnes-bisnes lain agak sukar sebab emas ni kita tak perlu cerita banyak sebenarnya. Emas ni benda yang dah jelas. Emas ni cerita emas je orang, oh emas, okey. Cuma orang nak dapatkan kepercayaan dan keyakinan apa yang kita buat ni kuantum ni betul ke, okey ke, tak, bukan scam ke, bukan penipu ke, bukan skim cepat kaya ke. Itu yang orang nak pastikan. Okey, ini fatwa syariah tak? Kalau ini semua ada, jadi orang akan mudah untuk join. Okey, saya nak share juga dengan sahabat-sahabat macam mana kita nak grow kita punya bisnes. Dan saya personally, sebab saya sebagai pensyarah, okey, pertamanya saya akan elakkan untuk terlibat dengan bisnes secara direct, khususnya apatah lagi kalau hari-hari bekerja. Okey, jadi apa yang saya buat macam hari cutian ni saya buat live, okey. Kemudian selain daripada itu juga saya ada tim. Isteri saya, anak-anak juga adalah tim saya. So walaupun video tu video saya, tapi akhirnya yang menguruskan bisnes saya adalah bukan saya tetapi adalah anak-anak dan isteri saya. So ia tidak mengganggu kerja saya. Cuma video akhir ujung minggu saya ada masa, saya akan share lah macam ni. Tapi secara hakikatnya yang belakang saya ni yang menguruskan bisnes adalah keluarga saya. Okey, tapi guna nama sebab guna nama ni ada kepentingan jugalah. Ya, ada jugalah guna nama saya, tapi yang menjalankan bisnes itu adalah keluarga. Jadi saya nak pastikan bahawa bisnes saya ni tidak mengganggu. Penting kita nak pastikan rezeki kita rezeki yang halal, insya-Allah. Okey, baik. Jadi dengan 2% itu, kalau kita dapat, lepas tu saya sebutkan di awal tadi, ada orang yang langsung setiap hari langsung 1 sen pun tak masuk duit dia dalam poket dia. Tapi kalau kita join Quantum Metal, kita beli 1,000 lebih emas kita ada, dalam masa yang sama kita dah boleh mula untuk melabur, untuk mengajak orang untuk sama-sama join bisnes kita, untuk sama-sama membeli dan menyimpan emas. Okey, so apa yang kita dapat 2%. 2% lebih kurang RM20. RM20 tak besar. Tapi siapa nak bagi RM20 kat kita? Kalau kita boleh dapat macam saya sebutkan tadi, kalau setiap hari kita dapat 1 orang, atau katalah dalam masa sebulan kita dapat 5 orang je, kita dapat RM100. Siapa nak bagi RM100 kat kita? Kita pergi minta kawan kita nak bagi RM100, dia bagi, dia tak akan bagi. Contohnya kan. Jadi ini satu kaedah bagi saya dalam musim PKP ni, masa kita banyak duduk kat rumah, so gunakan internet yang ada, maka insya-Allah rezeki tu akan datang. Dan yang paling best sebab semuanya dibuat secara online, dan saya tak banyak pun menerima soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang join. Yang 91 orang ni mungkin 4-5 orang je yang menghubungi saya, dia bertanya soalan, tapi yang lain semuanya beli sendiri. Okey, dia join, dia tengok maklumat yang ada, kemudian dia tengok video-video, kemudian saya pun bagi video, bagi link dan sebagainya. So mereka masuk, mereka join sendiri, mereka beli sendiri, dan saya tengok commission je ada. 2-3 hari tengok ada commission masuk, 2-3 hari. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi secara pasif. Maksudnya kita tak perlu kerja kuat. Yang penting iklan saya, okey, saya nak share juga sahabat-sahabat macam mana nak grow business. Macam saya sebutkan tadi, saya sibuk, tak ada sempat nak layan sangat, jadi yang melayan tu keluarga dan sebagainya. Tetapi saya juga ada iklan yang berjalan, walaupun saya duduk saja macam ni, iklan saya berjalan. Iklan saya fokus kepada Sabah dan Sarawak, sebab saya tengok dalam analisis yang dibuat oleh FB Ads, yang paling banyak respon adalah Sabah dan Sarawak. Jadi market Sabah Sarawak ni sangat besar. Jadi kalau ada sahabat-sahabat daripada Sabah dan Sarawak, masya-Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Terima kasih kerana join tim saya di Anda Gold, alhamdulillah. Dan grup BSG, grup besarnya. Okey. Dan peluang ni sangat besar, sebab kita semuanya berjalan. Maknanya begitu. Dia tidak perlu nak campaign lebih-lebih, tak perlu nak jumpa face to face, tak perlu nak banyak cerita sebab orang dah tahu kan. Jadi saya just tinggal je, saya buat iklan dekat Facebook Ads. Di video saya tak buat iklan video, tapi video saya buat juga video. Jadi sahabat-sahabat yang yang terlibat dengan bisnes ni atau mana-mana bisnes pun buat video, tinggalkan dekat YouTube, orang tengok, ada juga enjoy melalui YouTube. Ada orang yang ada juga saya melalui AdWords. AdWords kalau search Quantum Metal, antara yang awal keluar adalah ada iklan saya lah. Iklan saya boleh terus daftar dekat sana. So bisnes zaman moden ini, itulah antara kaedah yang boleh kita lakukan tanpa kita perlu nak WhatsApp orang setiap hari, nak hantar mesej setiap hari, nak telefon orang, nak buat appointment setiap hari. Tak perlu sebenarnya. Kita keluarkan duit sikit, dan kos yang sangat rendah. Saya mulakan iklan dalam sekitar RM50, RM100 untuk dalam 2 minggu macam tu. So alhamdulillah, dia memberikan kesan yang sangat baik alhamdulillah. So bisnes ni sangat mudah sebenarnya, dan dia bagi saya wallahualam. Alright.
Okey, 1,300 emas. Okey. Untuk emas ni yang kita beli 1,300 dia adalah pelaburan jangka panjang. Maksudnya apa dia? Pelaburan jangka panjang artinya kita diberikan gandaan, ya, diberikan gandaan sebanyak 9 kali ganda lah. Mana kita ada pelaburan 1,900 akan diberikan pembiayaan oleh pihak syarikat. Artinya kompos semua ada 10,000. Baik, bila kita dapat emas, okey, gini cerita dia. 9,000 itu adalah pinjaman. Okey, 9,000 itu adalah pinjaman. So pinjaman ni maksudnya adakah kita kena bayar bulan-bulan? Oh tidak. Kita bukan patut membayar bulan-bulan. Macam mana kita nak bayar? Okey, kita bayar apabila kita menjual balik. Contohnya, okey, apabila kita katalah lepas 5 bulan 6 bulan harga emas naik dan kita boleh dapat untung contohnya, maka kita menjual balik emas kita kepada company. Contohlah, dia nilai total emas kita ada 10,000. Katalah 5-6 bulan nilai dia sudah naik menjadi RM1,100. Contohlah RM1,100. Meningkat kepada RM11,000. 10% daripada RM10,000 meningkat kepada RM11,000. So, apa yang kita buat? Kita jual balik emas yang dengan nilai semasa ini jadi RM11,000. Kita jual kepada company, maka company akan tolak hutang dia. Pinjaman yang kita RM9,000 tu company akan ambil RM9,000 tanpa ada interest dan sebagainya, maka company akan pulangkan balik bakinya iaitu RM2,000. RM1,000 adalah modal kita dan RM1,000 adalah keuntungan. Itulah kaedah pembayaran untuk apa modal kita simpan sebanyak RM1,300 ni. Alright, so kita boleh dapat sekitar 10,000 tu, 1,300 kita dapat sekitar 4 gram. Tetapi kalau dengan 1,300 ini kita akan melalui kaedah tawaruk tadi, kita akan dapat RM10,000 dan kita akan dapat, instead of kita dapat 4 gram, kita dapat lebih kurang 42 gram mengikut harga semasa. Dan kadang-kadang 42, 43 gram, kadang-kadang 41 gram ikut harga semasa. Okey, jadi itulah yang yang berlaku kepada dalam pelaburan ini yang melibatkan 1,300 ni. Okey. Okey. Ganggu periuk nasi orang. Okey, kalau periuk nasi anda adalah halal, saya tak akan kacau. Okey, tapi malangnya periuk nasi anda adalah haram. Okey? Jadi sebab itulah saya kacau. Yang haram kena kacau. Okey? Okey. So kalau tak nak bagi kacau, jangan buat benda haram. Okey? Okey. Jadi orang-orang yang terlibat dengan haram ni, dia semua nak haramkan yang lain. Walaupun kita kata ada fatwa, ada pandangan daripada pakar syariah mengatakan quantum matter ni halal, tidak ada masalah, dia tetap nak haramkan juga, nak sama-sama ajak kita masuk neraka dengan dia. Kesian. Tapi itulah dia. Itu cara orang lah, bila dia tersepit dia akan menyerang lah. Tapi tak apa, kita maafkan mereka. Sebab mereka ni mungkin Allah Ta'ala tak buka hati mereka lagi kan. Jadi insyaAllah. Okey, QM memang ada, walaupun kalau kita tengok dalam website ISRA telah pun tamat pada bulan 7 lepas, tetapi kita ada penasihat syariah yang baru yang bersifat international. Kalau sahabat-sahabat pergi pada Quantum Metal International QMI, okey, boleh tengok dekat sana. Okey, boleh check Quantum Metal. Sekejap saya tunjuk Quantum Metal International punya Quantum Metal lah. Okey, dia ada syariah advisor. Okey, ada syariah advisor terdiri daripada orang-orang yang hebat lah, pakar-pakar syariah daripada seluruh dunia. Okey, Quantum Metal lah. Jadi saya tengok, nak sebutkan nama, saya pun tak ingat lagi nama mereka. Okey, kejap saya tengok. Okey, Syariah Supervisory Board kita ada 4 orang. Yang pertama, tuan-tuan sahabat-sahabat boleh check boleh pergi qmexchange.world. Okey, Syariah Advisory, pergi tengok kat sana ada Sheikh Nizam Yaqubi. Okey, ini beliau adalah
member many syariah board including Abu Dhabi Bank, Islamic Bank, Barclays, BNP, banyak. Beliau adalah syariah board dalam banyak syarikat di seluruh dunia. Dow Jones pun dia, Islamic Index pun dia. Okey. Kemudian Dr. Marshall kita ada, Dr. Kabar, okey, Mr. Marshall, okey. So ada di sini ada 4 orang syariah supervisory board internationally. Maknanya ada secara internationalnya ada syariah supervisory board. So tidak ada isu lah, insya-Allah dari sudut halal haramnya jelas. Okey, insya-Allah Quantometer adalah syarikat yang patuh syariah, insya-Allah. Okey. Okey. Alright, Waalaikumsalam Abi, Waalaikumsalam. Okey. Okey, mana-mana sahabat-sahabat nak buat mana-mana bisnes, ahlan wa sahlan, silakan, tapi jangan forex. Sebab forex haram Pergilah cari yang lain tak perlu masuk quantum metal. Tak perlu masuk quantum metal. Okey, saya bukanlah taksub sangat. Okey, mesti masuk quantum metal, tak. Okey. Okey, yang penting halal. Okey, carilah bisnes yang halal. Saya tak akan kacau punya orang buat yang halal, insya-Allah. Tapi bila buat yang haram, kalau dia nak kacau orang yang buat halal, itu masalah. Itu saya kacau lah. Multi level pun bagus. Multi level saya pun pernah berada dalam syarikat, berbagai-bagai syarikat multi level. Okey, ada Amway. Sekarang pun saya masih ahli Amway, baru masuk Amway. Contohnya, yang kali keempat. Okey, pernah buat Shakli, pernah buat macam-macam way lah, berbagai-bagai way Okey, 3% itu okey. Kalau kita tengok kaedah tawaruk itu memang tidak ada masalah Memang tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia adalah patuh syariah. Okey, saya nak cerita sikitlah pasal tawaruk ni. 3% yang diambil oleh pihak oleh syarikat. Tawaruk ni maksudnya apa dia? Maksud dia ada beberapa akad yang berlaku sebelum kita mendapat satu-satu bentuk pembiayaan. Macam sama juga kita pergi ke bank. Okey, kalau bank Islam pakai tawaruk, bank-bank muamalat pun pakai kaedah tawaruk. Dulu mereka guna bai' al-ainah. Bai' al-ainah. Jadi ulama kata okey, bai' al-ainah tak berapa tepat. Dia kena guna kaedah tawaruk. Okey. So tawaruk apa dia? Kaedahnya macam ni. Bila kita melabur RM1,000, maka company akan bagi RM9,000. Tapi company tak boleh bagi terus RM9,000 berbuk pada kita RM9,000 dan charge kita 3%. Tak boleh, itu haram, itu riba. So kaedahnya macam mana? Kaedahnya macam ni. Kaedahnya company dengan RM9,000 itu akan membeli minyak mentah. Minyak mentah sawit di mana? Bai' as-silak. Bai' as-silak ni apa dia? Bai' as-silak ni satu platform yang dibuat oleh Bursa Malaysia. Memang tempat semua pelabur-pelabur dan juga pembeli-pembeli, traders dijual barang-barang mentah dan sebagainya dekat situ. Mereka berkumpul. So, siapa yang berdaftar dia boleh pergi beli. Dia pergi beli minyak. Jadi apa yang dibuat oleh Quantometer ialah membeli dengan nilai RM9,000 itu dia beli minyak mentah. Bila beli minyak mentah RM9,000, daripada RM9,000 itu akan di-charge keuntungan yang diambil sekitar 3.5%. Okey, jadi dia jual harga lebih pada RM9,000 lah dengan keuntungan. Okey, dia jual kepada orang pada ahli tadi yang melabur tadi 1,000. So dia kena bayar, maknanya total 9,000 plus keuntungan yang diambil oleh company. Maknanya dia beli sekian-sekian harga, kemudian jual dengan harga yang lebih tinggi. Okey, itu tidak ada masalah. Tidak ada isu pun dalam hukum syarak. Kita beli satu barang dengan harga sekian-sekian, kalau kita beli, kita jual balik dengan harga yang lebih mahal, itu tidak ada isu langsung dalam hukum syarak. Itu adalah halal. Baik. Sekarang ni bila jual pada pelabur tadi yang melabur RM1,000 tadi, dia jual, kemudian bila dapat minyak ini sebab dah beli dengan dan dibayar secara ansur. Okey, bayar secara ansur. Baik, bila dapat minyak ini, pelabur tadi yang bayar RM1,000 itu dia akan apa dia? Dia akan mewakilkan. Dia ada surat wakil dan sebagainya. Mengikut kaedah syariah, dia minta diwakilkan pada QM Quantometer untuk jual balik pada traders dekat suk silah. So dia pun jual. Dia jual, dapatlah cash balik. Dia jual harga yang tadi harga modal lah RM9,000. So dia dapatlah RM9,000. RM9,000 telah diserahkan kepada kepada pelabur tadi dan untuk membeli emas. Jadi pelabur pun membeli emas RM9,000. Campur dengan yang dia punya RM1,000, maka jadilah RM10,000.
Jadi itu kaedah dia. Itulah kaedah yang dipanggilkan tawaruk. Jadi keuntungan yang diambil oleh company bukan berdasarkan kepada nilai duit 9,000 yang diberikan, tak. Dia adalah berdasarkan jual beli, yang mana company mengambil 3.5% daripada keuntungan dan dijual balik kepada orang yang membeli tersebut. Jadi tidak ada isu. Dia tidak ada isu. Okey. Dalam dari sudut hukum syarak. Harap emas bukan fizikal. Okey, tidak ada masalah sebenarnya kalau sahabat-sahabat belajar ilmu muamalat. Okey, dia menjual emas, barang-barang yang disebutkan sebagai barang ribawi, dia kena ada syarat al-qabdu. Al-qabdu ni artinya apa dia? Mesti mendapat barang itu, memegang ataupun memiliki barang itu secara dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah yang disebutkan sebagai hakiki. Hakiki, kita pergi kedai emas. Okey, saya nak beli emas 1,000. Okey, nak RM1,000, dia pun bagi emas bernilai RM1,000. Itu satu bentuk al-qabdu ataupun penerimaan. Satu lagi penerimaan adalah berbentuk hukmi. Dia tidak ada fizikal, tapi ada dari sudut hukumnya telah diterima. Contoh, kita beli emas online. Macam beli dekat kontometer, RM1,000. Kita membayar RM1,000, so kita dapat emas. Tapi emas tu boleh diambil bila-bila masa. Itu pun juga dikira sebagai al-qabdu. Maksudnya emas tu ada disimpan dekat kontometer, dan emas tu boleh diambil bila-bila masa. Artinya emas yang kita beli tu tidak akan dijual oleh kontometer pada orang lain. Emas tu memang ada kat situ. Okey, emas tu memang ada kat situ. Kita boleh pergi collect anytime. Kita boleh pergi dapatkan, kita boleh collect emas kita dekat dekat Ar-Rahnu Tekun. Itu satu kaedah. Yang kedua, kita boleh juga minta kontometer postkan kepada kita. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. So itu adalah kaedah yang patut syariah. Sama juga yang berlaku dekat public gold. Sama juga mereka juga menggunakan kaedah yang sama. Artinya boleh mereka dapat emas yang sama ada menyimpan emas di public gold ataupun di kontometer, dalam kes kontometer, dan mereka boleh dapat emas tu bila-bila masa. So itu pun dianggap sebagai al-qabdu, tetapi dari sudut hukumnya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey, dia je yang halal, semua orang haram. Iyalah, bukan saya kata haram. Seluruh ulama' seluruh dunia kata haram. So, nak kata apa? Nak jawab apa di depan Allah Ta'ala akhirat nanti? Semua ulama' seluruh dunia kata haram forex, tiba-tiba you cakap halal. You nak jawab apa dengan Allah SWT? Cuba jawab sikit. Cuba jawab sikit. Bawa pandangan ulama' yang muktabar seluruh dunia kata forex halal. Cerita sikit. Bawa hadis, bawa Quran dan sebagainya. Itu kaedah hukum syarak. Okey, bukan boleh guna otak saja. Sorry lah. Okey. Kalau guna otak tak boleh. Benda-benda yang berbentuk dunia ni, duit ni, harta benda ni, kalau guna otak memang semuanya halal. Sebab menguntungkan. Okey? Menguntungkan. Memang semua nafsu kata halal lah. Okey? Tapi kalau kita ada iman, kita akan cari kebenaran. Cek. Tengok ulama'-ulama', pandang ulama' seluruh dunia kata haram, tiba-tiba kita kata halal. Dia nak jawab macam mana? Mr. Joker. Nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Okey? Ini ilmu muamalat betul. Ini ilmu muamalat. Kena belajarlah ilmu muamalat. Nak sokong siapa tu terpulang lah. Kan? Alright? Betulkan dulu forex tu, ada banyak benda yang tak betul. Sebahagiannya dah betul, alhamdulillah. Sebahagian dah betul. Okey, sekarang dia riba dah tak ada. Sebab leverage dah tak pakai leverage. Boleh tak pakai leverage contohnya. Tak ada swap, tak ada. Overnight charges tak ada. Okey, fine. Tapi ada lagi banyak benda yang haram dekat situ. Okey, yang perlu diperbetulkan. Okey? Betul. Kita tidak boleh guna bila cerita tentang hukum, kita tak boleh guna logik akal. Logik akal ni dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu ni dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan ni nak suruh kita buat benda yang jahat. Okey? Betul, saya setuju. 70% je forex patut syariah. Okey, saya bukan kata syariah maknanya semua 100% tak patut syariah. Ada. Sebab saya cek ICM contohnya. Dia menyediakan apa dia? Akaun Islami. Okey, 70% betul Islami. Tak ada riba, tak ada swap, tak ada leverage, contohnya. So, okey. Tapi yang 30% tu macam mana? Yang 30% tu, kalau kita ada barang yang halal campur dengan najis, apa jadi? Semuanya jadi najis. Semuanya akan jadi najis. Tak boleh pakai semua.
Okey. Alright. Okey. Okey, ada soalan lagi. Alright, Ustaz, quantum meter ni dihibahkan atau kena faraid bila kita meninggal? Okey. Dia semua sama je dengan harta-harta benda lain, maknanya dia dikira sebagai faraid lah. Sebagai faraid, sebab kita tidak macam konsep takaful. Takaful dia menggunakan kaedah hibah, tapi dalam dalam quantum meter ni, emas yang kita pegang, kita miliki, dia akan difaraidkan, kecuali lah kalau kita memang hibahkan masa kita hidup. Kita kata okey, emas yang ada ni kita hibahkan kepada pewaris siap-siap, letakkan nama pewaris, contohnya. Tapi disebutkan bukan pewaris. Kalau pewaris ni dia akan gunakan menggunakan kaedah harta pusaka, miras. Kalau kita letak nama pewaris tidak boleh dapat 100% apa emas yang kita bagi. Contohnya kita ada 10,000 lah, contohnya kita ada 10,000 emas, kita terus, maknanya kita hibahkan kepada 10 orang anak, setiap orang RM1,000. Daripada masa-masa kita hidup lagi, kita dah hibahkan, kita dah bagikan dengan jelas bahawa okey, akaun ni ni Along punya, ini Angah punya 1,000, contohnya. Kita buat aja itu, maka bila mati, maka dia itu akan jadi milik orang yang dihibahkan. Dia tidak menggunakan kaedah miras lah, tidak faraid lah, tak perlu guna faraid. Apa pegangan syarikat kuantum boleh dapat balikkan? Okey, berdasarkan pada maklumat yang saya terima, quantum meter semua produk-produknya ada insurans. Okey, ada insurans, Lloyd, syarikat Lloyd apa semua, something like that lah. Kalau baca dekat ada punya itu, memang ada syarikat insurans yang cover. So insya-Allah emas kita selamat, insya-Allah. Okey. Okey, KMCAS 3%, purata kenaikan emas dalam 10 tahun hanya 2%. Okey, itu wallahualam, itu maklumat mana yang sahabat kita Zairi ambil, tapi berdasarkan maklumat saya lihat, okey, dalam tempoh 20 tahun kenaikannya adalah 600%. Okey, macam saya sebutkan tadi, tahun 2001 harga emas 1 gram adalah, nanti sekejap saya tengok, RM33 per gram. Okey. Kemudian tahun 2021 harga dia 231. Itu bukan 2%, itu bukan 2% kenaikan, tuan-tuan, sahabat, 10 tahun, dia kenaikan dia adalah 600% daripada RM33 kepada RM231 segram. Okey. Jadi kalau nak entry, masa inilah masa yang terbaik, sebab sekarang ni harga emas agak rendah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak masuk, masa inilah nak beli, Macam saya sebutkan sekali lagi, saya tidak maknanya ta'assub dengan quantum meter lah sebenarnya. Siapa-siapa, saya cerita secara umum, secara umum, saya cerita secara umum. Okey. Mana-mana pun tidak ada masalah, mana-mana pun nak pergi beli emas kat mana-mana, kat kedai emas pun boleh, dekat quantum meter boleh, dekat public gold pun boleh. Saya menceritakan, cuma bolehkan saya berada dalam quantum meter, saya kena ceritalah sikit apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam quantum meter. Kalau sahabat-sahabat nak pergi tempat lain, okey, no problem, tidak ada masalah. Alright. Okey. Okey, sebab tu saya sebutkan tadi, maknanya terpulang kepada diri masing-masing. Kalau rasa tak yakin, jangan. Itu mudah je sebenarnya. Kita melabur ni, dia pilihan kita. Kita yang memilih untuk melabur atau tidak. Kalau kita rasa tak yakin, tak payah. Saya melabur sebab saya yakin. Jadi saya berkongsi pendapat saya. Okey, kalau sahabat-sahabat rasa tak yakin, jangan. Okey, saya tidak ada siapa pun boleh paksa. Okey, nak sebut money game, okey, you belajarlah dulu, pergi check dulu quantum meter ni apa syariatnya, buat apa bila dia beroperasi dan sebagainya. Okey, janganlah sebab sakit hati kerana forex tu haram, maka nak redah semua orang kata haram. Okey, that's wrong. Okey. Okey, SB pun boleh, tak ada masalah. Pergilah mana-mana pun tidak ada masalah. Okey. Okey, saya tak tahu Geneva Gold, minta maaf. Saya tak tahu apa itu Geneva Gold.
tak buat kajian lagi tentang tu. Okey, boleh menyimpan serendah RM10. RM10 sahaja. Paling rendah RM10. Tak ada orang jual emas RM10, tapi boleh dekat Countermeter boleh beli serendah RM10. So bagi saya cadangkan pada sahabat-sahabat, tak perlu masuk. Saya masuk mula-mula pun RM10 untuk test dia punya sistem. Saya masuk, beli apa jadi, kemudian macam mana nak jual, macam mana nak beli, nak tengok, kemudian mendapatkan maklumat lagi dalam masa yang sama, tengok, kaji sehinggalah dapat keyakinan kan. Jadi kalau lagi baik lagi istikharah lu, minta doa, ya Allah tunjukkanlah betul ke tak, scam ke tak. Ada orang kata scam. Ni geng-geng forex ni semua ni yang datang merapu-rapu ni semua geng forex. Okey, memang geng forex ni dia macam cacing kepanasan bila orang kata forex haram, dan memang haram pun. Dia mulalah nak pergi cakau orang ni kan. Alright. Okey, berdasarkan kepada apa yang menentukan harga emas naik dan turun. Okey, setakat ini yang saya nampak yang jelaslah, bila nilai USD naik, emas akan turun. Biasanya macam tu kan. Tapi kalau nilai USD turun, emas biasa harga emas akan naik. So biasalah. Faktor-faktornya wallah alam, kena tanya orang ekonomi lah apa faktor-faktor. Mungkin juga demand, mungkin juga penggunaan di seluruh dunia. Kalau orang guna banyak emas ataupun demand emas, orang beli banyak emas, mungkin naik lah. Itu mungkin antara faktornya. Wallahu alam. Okey, trade gold haram. Kalau trade gold online juga adalah haram, kerana trade gold bukan gold yang real. Dia memang menggunakan kaedah CFD. Okey? Sebab CFD tidak boleh. CFD tidak boleh Betul supply and demand, betul tu. Okey, macam mana profit dekat Countermeter sebulan atau tahun? Okey, dia tidak kira bulan, dia tidak kira tahun. Dia mengikut harga emas naik dan turun. Okey, so maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita beli emas sekarang 1,000, lepas sebulan ataupun lepas hari, tiba-tiba harga melonjak naik, naik. Contohnya kan, dah kita boleh jual, tidak ada masalah. Dia tidak kira bulanan, bukan ada fix profit bulanan, tidak ada, dan juga tidak ada tahunan. Ada mungkin kita simpan setahun, tak naik-naik contohnya, turun je. So jangan jual lah, simpan je lah. Macam kita beli emas, kita simpan emas kat rumah kan. Sama je kaedah dia, cuma bezanya kita simpan kat Countermeter, kita tak pegang di tangan, tapi emas tu tetap ada. Tapi kalau kita nak pegang, boleh, kita beli cukup 1 gram, kita boleh dapat emas, tak ada masalah kan, boleh dapat. Okey, okey, kaedah itulah kaedah jual beli. Kaedah yang digunakan ialah kaedah jual beli. Okey, kaedah jual beli. Maknanya kita beli emas. Sebab itulah kalau kita cek dengan bank negara dan sebagainya, Suruhanjaya Security, tidak ada nama Countermeter sebab dia tidak terlibat. Sebab dia trading emas ni, dia syarikat trading sebenarnya. Kita trading, maknanya beli jual emas, beli jual, macam tu kaedah dia. So dia tidak melibatkan pelaburan sebenarnya. Okey. Maknanya bukan ambil duit simpan, kalau dia syarikat yang melaburkan, tak. Kita beli emas. Kita beli emas, dan kita nak emas, kita dapat emas. Kita nak emas, kita dapat emas. Itu dia kaedah dia. So dia adalah kaedah jual beli Betul betul. Emas digunakan bukan saja untuk perhiasan, tapi banyak sektor, microchip, komputer, telefon dan berbagai. Okey, betul saya setuju. Sebab baru ni sukan Olimpik di Jepun, mereka mengatakan jutaan peranti-peranti daripada macam-macam dia ambil emas sebab emas dia mengalirkan pengaliran arus elektrik sangat bagus katanya lah. Wallahualam, orang sains tahulah kan. Okey, boleh. Dan kalau tunggu report Suruhanjaya Security, tak akan jumpa lah, sebab dia tidak melibatkan pelaburan. Dia jual beli emas ni, dia trading So trading dia tidak masuk di bawah Suruhanjaya Security kan. Memang tak akan dapat lah. Sebab syarikat Suruhanjaya Security dia melibatkan saham, pelaburan dan sebagainya Cukup setahun. Okey, tak perlu cukup setahun tak perlu cukup setahun. Kalau dalam masa sebulan pun, kalau macam saya sebutkan tadi, kalau dia naik, harga dia boleh jual, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia tidak terhad ataupun tidak terikat dengan masa sebenarnya. Dia terikat dengan harga naik turun harga emas. Itu dia.
Okey, Daddy Shark, anda bertanggungjawab dengan apa yang anda sebut. Okey, anda kena buktikan. Nanti kita saman dia. Nanti saya screenshot. Okey, kita screenshot supaya apa? Supaya nanti mudah kita nak buat. Okey, siapa-siapa boleh tolong screenshot. Okey, sahabat kita Daddy Shark ni, kita cari dia. Okey, kalau dia bukan money game, artinya dia telah menyebarkan fitnah. Okey, dan dia, kalau dia boleh menyebabkan apa nama ni, kesan kepada syarikat, maka Daddy Shark, you be sued. Okey, anda boleh disaman kerana menyebarkan fitnah. Alright, so jaga-jaga. Anda sedang diperhatikan. Okey, tolong sahabat-sahabat yang ada, tolong screenshot. Kalau ada apa-apa isu nanti kita boleh cari dia ni, sahabat kita ni. Okey, kalau program macam gap, okey, betul, saya setuju. Okey, memang kita ada fizikal, tetapi memang kita fizikal boleh dapat. Maknanya bila kita dapat, macam saya sebutkan tadi, kalau sekiranya kita dapat, kita menyimpan dah cukup 1 gram, kita memang boleh dapatkan yang fizikal. Tapi kita bukan trading jual emas tak. Kita jual emas, okey, secara umumnya, secara apa nama ni, kita tidak jual, okey emas, okey ni harga emas, okey ni 1 gram kita nak jual berapa, tak. Kita menyimpan emas daripada RM10. Menyimpan, bila cukup 1 gram, kita nak claim emas, kita boleh dapat claim anytime, tidak ada masalah. Okey, kalau tak ada approval SC, then tak betul lah bang. Okey, you kena faham. You kena faham, Security Commission ni, dia apa ruang lingkup dia punya kuasa dia. Okey, ruang lingkup antaranya yang melibatkan saham, melibatkan pelaburan. Okey, so Continental ini adalah syarikat yang menjual membeli emas. Okey, so kalau cari dekat itu memang tak jumpa lah. Okey, alright. Daddy Shark ni memang patut kena block ya. Kita block dia. Memang mengganggu ketenteraman awam. Patutlah forex traders. Okey, kalau forex traders dia datang, memang dia kacau. Okey. Okey, pelaburan maksudnya dia ada beza. Sahabat-sahabat, bila kita beli emas, dia adalah satu bentuk pelaburan. Okey, tapi company bukan mengambil duit dan melaburkan duit kita yang kita labur itu kepada mana-mana tempat, ataupun dia melabur dalam emas dan sebagainya. Kita memang beli emas dan kita labur sendiri. Macam dekat public gold, kita beli emas. Okey, kita beli emas. Bila kita beli emas, kita simpan, dan itu adalah satu bentuk pelaburan. Okey, kita beli rumah. Contohnya, kita beli rumah. Ada SC masuk campur tak beli rumah? Tak ada masuk campur dalam SC. Itu bukan urusan SC. Okey, asuransi security benda-benda yang melibat itulah yang saya sebutkan tadi. Okey, bukan dia ruang lingkup kuasa dia autoriti dia ada, masing-masing ada dia punya bidang kuasa. Okey, ini berkaitan dengan perdagangan. Okey, dia apa KPD apa semua, kawasan apa pengguna apa semua, saya pun tak tahulah apa benda nama dia. Okey. Okey, QM dia tidak trade. Kalau dia masukkan trade, itu maknanya menggunakan platform online, jual beli, trading pakai CFD, itu bukan. Kita menggunakan emas fizikal. Okey, menggunakan emas fizikal. Emas fizikal memang boleh dapat. Okey, betul. Sahabat kita Bismart sebut, dia jawab ni, fizikal emas boleh dapat. Boleh dapat di Ar-Rahnu Tekun seluruh Malaysia. Okey, memang ada kerjasama dengan Ar-Rahnu Tekun milik kerajaan Malaysia. Ar-Rahnu Tekun
JP Gold tidak ada masalah. JP Public Gold halal, tidak ada masalah. Saya pun dah dapat maklumat bahkan sahabat saya Dr. Daud Bakar, Datuk Bakar, syarikat dia Amani konsultansi. Saya adalah syarikat yang menjadi penasihat syariah kepada Public Gold. So Public Gold pun okey, tak ada masalah. Macam saya sebutkan di awal tadi, okey, saya tidak taksub, okey, minta ajak orang masuk QM yang dan melekehkan yang lain tak. Saya lekehkan cuma forex je, sebab forex haram, tu je. Yang lain buatlah apa benda pun, sahabat-sahabat nak trading, asalkan jangan terlibat dengan CFD. Trading dengan kripto ke, contoh kripto macam Bitcoin ke, Ethereum ke, apa semua. Benda-benda tu memang disahkan oleh ulama adalah patuh syariah, tidak ada masalah. Boleh trading tapi bukan CFD. Ada $1,000, so trade dengan $1,000. Okey, artinya dia memiliki bila kita trade tidak menggunakan CFD, artinya kita sebenarnya memiliki dia punya underlying asset. Kita beli sendiri. Okey, yang kacau-kacau ni kita block dia. Yang kacau-kacau ni datang nak mengacau, tak payah. Alright. Yang datang kemari nak belajar, nak share ilmu, nak tanya soalan, okey. Tapi kalau nak datang nak kutuk-kutuk, nak maki-maki ataupun nak sini-sini, no need to be here lah. Okey, pergilah main jauh-jauh. Bawa anak-anak pergi pantai ke, kan, lebih baik daripada kacau, datang mengacau, menyakitkan orang kat sini, kan. Okey. Okey, aman. Okey, ni soalan yang bagus, Okey. Boleh ceritakan macam mana pembelian emas online ini patuh syariah? Okey, macam saya sebutkan, okey, emas ini dia termasuk barang ribawi. Kalau hadis Nabi sebut az-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah wasyair bil-syair, contohnya itu hadis Nabi, dan ila akhir hadis itu menyebutkan bahawa okey, kalau barang yang ribawi ini dia kena ada yadan biyadin syarat, dia mesti diterima. Maknanya ada al-qabdu, ada penerimaan. Okey, baik. Penerimaan ni ulama menyebutkan ada dua jenis penerimaan yang saya sebutkan daripada awal tadi. Penerimaan yang pertama ialah berbentuk hakiki. Hakiki ni artinya macam kita pergi emas, okey, pergi kedai emas, kita bagi RM1,000, dia pun bagi emas bernilai RM1,000 dekat kita. Itu secara hakiki. Cara kedua yang juga di-approve oleh ulama, yang harus juga dianggap sebagai patuh syariah juga, adalah dengan kaedah macam mana? Dengan kaedah membeli sesuatu barang dan barang itu boleh diterima anytime, cuma masa sahaja tidak diberikan, tidak secara direct. Okey, tidak secara direct. Maknanya kita dapat barang itu boleh sebab barang itu memang hak kita. Kita beli, okey, kita kata okey, sekarang saya jual emas. Okey, ada sahabat nak beli emas. Okey, ustaz, ada emas tak? Okey, ada, saya ada. Nilai dia RM1,000. Okey, boleh back ni sekarang, backnya. Okey, ini emas saya tunjukkan gambar ni, gambar dia, video dia. Okey, emas ni saya simpan. You datang ambil bila-bila masa. Okey, itu pun sudah dianggap sebagai al-qabdu, pemilikan yang sempurna, kerana pemilikan tu sebenarnya sudah beralih daripada penjual kepada pembeli. Cuma dia tidak ambil je lagi. Pemilikan dah berpindah daripada penjual kepada pembeli. Cuma dia tak ambil saja lagi. Maka itu pun dianggap sebagai al-qabdu yang patuh syariah kalau ikutkan pandangan ulama. Macam kita beli ginilah. Macam contoh kita beli top up. Top up mana ada orang pegang top up, kan? Jadi top up ni orang tak pegang. Jadi orang masuk dalam kita punya account lah, kan? Daripada situ kita boleh gunakan. Okey. Yang forex traders yang mengacau ni kita block je. Okey. Okey, Farida. Okey, bagus, alhamdulillah. Siapa yang dah beli gold bagus. Tak kisahlah. Tak kisahlah beli dekat mana-mana pun. Yang penting gold, asalkan jangan gold tiruan dah. Bagus ya, beli emas sekarang ni harga yang bagus lah kalau kita nak beli emas masa sekarang ni, sebab harga dia agak rendah. Jadi ada ramai orang beli, lepas sebulan 2 bulan harga naik dan dia boleh jual. Okey. Boleh boleh jual, boleh beli. Ada saja yang saja create fake account, saja-saja datang nak mengacau dekat sini. Allahu akbar. Macam-macam manusia ni, kan. Okey, saya nak cerita bukan samakan top up dengan emas, nak ceritanya kaedah penerimaan.
Okey, dia ada dua kaedah penerimaan. Satu penerimaan secara hakiki dan satu lagi secara hukmi. Itu yang saya nak sebutkan. Bukan sama, kan? Okey, bukan samakan top up dengan gold. Jangan salah faham, Saya nak ceritanya kaedah dia, Okey, terpulang, saya nak cerita tentang bagusnya emas ni, sahabat-sahabat. Macam saya kata, saya bukan taksub jangan beli emas kat luar tu, beli dengan public gold atau beli dengan quantum metal. Tak, saya kata belilah emas kat mana pun boleh. Bagus, belilah emas. Kalau berasa tak yakin menggunakan kaedah online, beli online, rasa was-was, rasa macam tak halal, walaupun ada ulama, walaupun ada maknanya ada penasihat syariah mengata halal, kita rasa tak halal juga. Okay, fine, no problem. Go somewhere else and buy, no problem, and keep the gold. Simpan emas, beli dan simpan. Emas ni konsep dia beli dan simpan. Okey. Okey. Traders ni memang gitu cara dia, kalau kita tengok dia macam tu, Forex haram whatsoever. Okey. Forex haram whatsoever. So ustaz yang kata harus tu memang sesat lah. Tak betul lah. Tak betul lah. Dia ada dua je. Sama ada yang sesat dan tak sesat. Okey. Nak kata tak sesat macam mana? Dan dia bercanggah dengan ulama seluruh dunia. Dia seorang-seorang je, menunggal dia, kan, kata halal. So sesat lah. Okey. Saya dah jawab ustaz, dah pernah dapat untung. Alhamdulillah, tahniah pada sahabat kita Zain, telah melabur. Okey, alhamdulillah dah dapat untung. Bila harga emas naik dapat untung, Okey. Ini pun ramai ni fake account ni, datang saja-saja nak ngacau. Okey. Tak apa, yang mengacau kita block je, kita block saja. Alright. Okey. Kalau jumpa tak boleh mudah-mudahan dia kena ada tempoh kalau saya setahun kena iklankan, kena hebahkan, tidak boleh dia jumpa gelang emas ambil simpan kemudian jual lah, tak boleh, itu hak orang, tak boleh. Okey, nak predict harga emas saya tak berani lah. Saya personally pun tak ada kepakaran untuk predict harga emas. Bagi saya, beli dan tawakal ala Allah. Saya punya konsep simple ya. Dan saya tak akan beli kalau saya tak ada duit lebih. Duit lebih tu maksudnya duit yang saya tak nak pakai. Kalau adalah 100 contohnya lebih. Duit lebih tu dia cek bulan-bulan pun memang boleh simpan 100 bulan. So saya beli 100 lah. Okey, saya beli 100. Okey, kita melabur ni kena ikut juga kemampuan kita. Kalau tak mampu jangan beli. Yang tak boleh beli mengikut kalau kita tak mampu. Sebab bila kita beli kemudian tiba-tiba kita nak pakai balik, kita terpaksa jual. Ini pengalaman saya lah. Masa kurang matang dulu, saya pernah juga terlibat beberapa tahun yang lepas. Kebetulan jual rumah, adalah sikit duit untung. Okey. Jadi ada sahabat ni, ada sahabat ni cerita Ada sahabat dia pun dia token emas. Sahabat ni token emas. Dia pun bagi idea. Okey, gunakan kaedah apa? Kaedah ar-rahnu. Dia kata gini, kita memang target nak dapatkan 1 kilogram emas dalam masa setahun. Contohnya dia bagi tahulah. So cara macam mana? Okey, caranya duit yang you ada ni 30,000 ni, masa tu ada lebih kurang keuntungan daripada jual rumah lebih kurang 30,000 lah, macam tu lah. Saya pun beli dengan dia lah 30,000 kan. Beli 30,000, orang kata bila you beli 30,000 ni, dapat duit, dapat emas, kemudian you pergi buat apa? You pergi ar-rahnu. You ambil 80% daripada 30,000, you beli lagi. Dapat lagi emas, letak lagi ar-rahnu, pergi dapat lagi beberapa kali. Jadi daripada sampai dia mengecil lah, kecil, dah berhentilah kecil. Jadi terkumpul-kumpul lebih kurang berapa puluh ribu, banyak puluh ribu juga nilai emas lah. Tapi ada masa peringkat awal tu emas dia naik. So setiap bulan bila bayar tu kita bayar kurang sebab harga nilai emas naik. Okey. Seronok lah. Setiap bulan ada extra cash kan. Lepas beberapa bulan lepas tu menjunam turun dah tak mampu nak bayar lah. Akhirnya terpaksa jual habis, rugi beberapa ribu jugalah.
Jadi sebab apa? Sebab ilmu tak cukup. Jadi beli emas ni sebab jangan kita beli emas kalau kita tak mampu. Beli emas bila kita ada duit lebih. So instead of kita simpan dekat bank, bank memberikan keuntungan yang sangat rendah. Jadi alternatifnya adalah kita menyimpan emas. Nak simpan emas kat mana terpulang pada sahabat-sahabat, mengikut keyakinan sendiri. Okey, bagi saya alhamdulillah setakat ini saya yakin dengan quantum metal sebab berdasarkan bersyarikat daripada 2012 lagi syarikat ini terlibat dengan emas, ada kerjasama dengan Bank Muamalat, ada kerjasama dengan Ar-Rajahi Bank, ada kerjasama dengan beberapa bank lagi kan, dan pernah menjadi supplier kepada kerajaan. So bagi saya syarikat yang teguh kan, syarikat yang teguh, dan bagi saya tidak ada keraguan lah. Dan kalau saya nak menyimpan, saya lebih suka menyimpan kaedah macam ni. Sebab saya tak perlu pegang emas tu sendiri. Bila pegang emas ni kadang-kadang, yalah, maklumlah kadang-kadang hilang, kadang-kadang kena curi dan sebagainya kan. Kalau kita ada, katalah kita simpan 10,000, simpan dekat rumah, tiba-tiba pencuri masuk, buat lari kan. So bye-bye lah, wassalam lah emas kita kan. Contohnya. Jadi saya personally, saya lebih yakin dengan kaedah yang dibuat oleh quantum metal. Sebab tu saya simpan dekat quantum metal. Ajak anak-anak simpan, isteri-isteri simpan semua kan. Jadi itu kaedah. Tapi kalau tak yakin, tak payah. Kalau tak yakin tidak mengapa. Saya tidak kata yang lain tu sesat. Saya tak merendah-rendahkan mana-mana produk emas yang lain. Saya tak kata public gold ni tak bagus, jangan menipu. No. Saya kata semuanya bagus. Mana-mana produk emas, kalau tidak terlibat dengan mana-mana scam, tidak terlibat dengan skim cepat kaya ataupun tidak ada penipuan, go ahead, pergi sahabat-sahabat. Saya sokong, saya share ilmu ini atau maklumat nama ini berdasarkan kepada apa yang saya tahu, yang saya faham, berdasarkan pengalaman. Okey? Alright. Oh, Masya Allah, kita punya leader BSG, Puan Emily ada kat sini. Okey? Puan Emily saya punya leader. Saya memang cari Puan Emily ni sebenarnya. Okey, sebab saya bila saya nak berjaya dalam mana-mana bisnes, saya akan cari leader yang hebat, dan Puan Emily antara top leader dekat Malaysia ni dalam quantum metal. Saya pun bagi tahu, dan saya kata juga dekat Puan Emily, saya suka Puan Emily sebab Puan Emily ni Cina. Keturunan Cina. Jadi saya nak belajar dengan orang Cina. Cina yang Muslim, Masya Allah, hebat. Saya belajar, dan banyak saya belajar dengan Puan Emily. Terima kasih Puan Emily. Join sama kita dekat sini. Jadi sahabat-sahabat nak dapat info banyak, boleh DM Puan Emily. Puan Emily ni pakar dan dia adalah leader kita. Okey, saya ni banyak lagi kurang ilmu ni. Masya Allah. Okey, Global Hub International. Ini Zaidi. Masya Allah, Zaidi ni kalau tak silap pernah jadi anak murid saya dekat UIA dulu. Betul Zaidi Pernah mengajar subjek apa Islamic apa? Islamic Legal System ya, Zaidi? Masya Allah, anak murid, bekas anak murid. Dia sekarang peguam saya. Zaidi peguam kan? Masya Allah, ada bekas anak murid saya. Alhamdulillah, dah dekat 30 tahun mengajar dekat banyak universiti. Alhamdulillah, ada ramai anak murid. Alhamdulillah, hebat-hebat pula anak murid tu. Alhamdulillah. Islamic Legal System. Sahabat kita Zaidi, ni peguam. Siapa-siapa ada kes apa-apa boleh contact, boleh DM saudara Zaidi Kashaf. Okey, boleh add, boleh follow. Alhamdulillah, ramai. Seronok bila kita jadi guru ni, bila ada anak-anak murid yang hebat-hebat ni, kita tumpang gembira lah, tumpang bangga dengan anak-anak murid kita kan. Anak murid lebih hebat daripada tok guru sebenarnya kan. Masya Allah. Okey, Islamic Financial System. Okey, terima kasih Zaidi share dengan kita maklumat-maklumat Okey, sebab tu saya jelaskan pada sahabat-sahabat semua tadi, kalau kita nak melabur mana-mana pun, saya tak kata okey, ini berdasarkan kepada apa yang saya kaji lah kan. Jadi berdasarkan kepada kajian saya tak jumpa banyak. Saya tengok ratusan lah website, saya cari gunakan macam-macam dia punya keyword quantum metal scam, quantum metal penipu dan sebagainya. Rupa-rupanya macam tajuk kita hari ni lah ramai juga yang buat kaedah reverse psychology kan. Jadi orang tengok quantum metal scam, oh ya ke? Jadi dia pun tengok, rupanya nak cerita pasal kehebatan yang ada pada quantum metal. Tapi itu panggil reverse psychology kan.
Okey, saya juga seronok mengajar anak-anak murid yang bagus-bagus macam Zaidi ni. Ramai jadi lawyer, jadi macam-macam jadi wakil rakyat pun ada, macam-macam ramai alhamdulillah. Alright. Okey, sama-sama Puan Emily, kita sama-sama belajar, sama-sama buka minda dan terima ilmu baru. Betul? Betul, saya setuju. Okey. Kita cuma berkongsi dia ilmu yang kita ajar, apa saja ilmu yang kita ajar, okey. Yang baik adalah satu bentuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau siapa yang tak nak, okey, pergilah main jauh-jauh, janganlah kacau jangan nak mengharamkan benda yang halal. Bila orang kata yang forex tu haram, dia marah, kemudian dia serang kita pula balik. Benda tu benda hakikat, benda tu haram-haram lah, terimalah hakikat benda tu haram kan. Forex itu haram, sahabat-sahabat. Janganlah teruskan. Forex dan gold, Allahu Akbar, banyak beza dia. Banyak beza dia. Forex ni berniaga benda yang tak wujud. Benda tak wujud. CFD, contract for difference. Okey, berniaga benda tak wujud. Beli USD tapi tak dapat USD. Duduk dekat terapung-rapung, dekat apa nama, dekat platform. Okey, kita beli duit nak pakai. Dia kata okey, dia ambil kat platform. Platform nak dapat duit kena jual dulu. Nak jual apa benda kita nak beli USD tu, kita nak pakai USD. Betul, ada gharar, ada haram haram betul. Ni peguam cakap ni, gharar haram. Peguam yang buat kajian Surah Zaidi. Okey, seorang peguam masya-Allah. Terima kasih Zaidi join kita punya live hari ni, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat dia. Okey, jadi bagi sahabat-sahabat yang ada soalan boleh tanya. Puan Emily puan di sini boleh tolong jawabkan. Kita punya top leader kita ada kat sini. Alhamdulillah. Okey, ini Ustaz Nik Rahimi ajar. Okey, crude oil. Okey, crude oil itu yang terlibat dalam apa nama ni yang kita sebutkan tadi sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Tawarruk tadi. Tawarruk tawarruk tadi. Okey, kripto berdasarkan pada pandangan-pandangan pakar. Saya sebut saya tidak pakar, tapi pandangan pakar mengatakan dia adalah harus. Tapi yang disebut oleh pakar-pakar adalah Bitcoin dan juga Ethereum. Yang lain saya tak berani cakap sebab ulama tak sebut. Sebab kita tak tahu dia punya nature cryptocurrencies ni dia berbagai-bagai jadi kita tak boleh kata asal kripto je halal. Saya tak berani kata. Tapi yang saya berani kata berdasarkan pandangan ulama, okey, Bitcoin dan juga Ethereum adalah halal dan boleh dibeli dan boleh di trading asal tidak menggunakan kaedah CFD. Okey. Alright. Okey. Wallahu alam kalau kita terbeli ni pertamanya tak sengaja lah. Kita mungkin tak tahu, kita tak perasan kan. Jadi kaedah kalau kita tengok kaedah yang terlibat dengan forex, contoh orang terlibat dengan forex kemudian dia sedar apa dia buat, dia boleh ambil dia punya modal. Okey, kalau ada keuntungan maka kena tolak keuntungan itu, ambil modal saja. Okey, ambil modal. Artinya emas tu kalau dah terbeli, contohnya ada keuntungan jual emas tu, maka keuntungan itu ambil dan serahkan kepada pihak yang berwajib. Maksudnya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk pembahagian harta-harta yang sebeginilah. Contohnya macam bukan pusat zakat pergi majlis agama Islam, okey. Maka serahkan kepada mereka boleh agihkan. Boleh agihkan. Jadi jangan ambil duit untung tu. Jadi maknanya dia punya capital tu masih kita dapat ambil capitalnya, tetapi kita tak boleh guna keuntungan dia. Keuntungan ni mesti tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi kan. Jadi itu kaedah dia. Alright. Okey, crude oil boleh trader kat forex lain crude. Okey, gini. Crude oil ni kalau crude oil tu memang wujud, memang dijual bukan menggunakan kaedah CFD, tidak ada masalah. Okey, beli dan memang dia ada hak untuk memiliki crude oil tersebut. Memang beli, memang bahkan ada kalau ikut pandangan Dr. Daud, mesti crude oil itu ditawarkan penjualannya oleh syarikat yang memiliki crude oil itu sendiri, bukan pihak ketiga yang tidak ada kaitan. Macam broker, dia ada orang yang ada crude oil tapi dia jual, bukan di milik dia pun dia jual orang lain punya. Kalau dia wakil lain cerita. Kalau crude oil itu memang wujud,
memang wujud dan boleh diambil bila-bila masa. Okey, dia beli katalah 1,000 nilai crude oil dan dia ada crude oil tu dan dia boleh ambil, kalau dia betul nak dia boleh ambil crude oil, boleh contohnya, maka tidak ada masalah sebab benda tu wujud, kan? Jadi isu forex ni sebab benda tu tak wujud, benda tu tidak wujud. Alright. Okey, Fadil, Ustaz saya dah daftar, so nak beli online saja. Betul, Fadil, terima kasih banyak dah join, nanti saya tengok terima kasih Fadil dah join. Okey, nak beli mudah je. Beli kalau kita pergi, sebab semuanya melalui online, sangat mudah dan dia buka 24 jam. Okey, dia dibuka 24 jam. Okey, saya boleh check siapa yang dah join. Okey, sekejap Alright, okey. Okey, Fadli dah join tapi bukan join dengan saya. Tidak ada masalah, boleh. Terima kasih, tahniah. Joinlah mana-mana pun. Okey, bila dah join, okey, boleh je pergi dekat buka online. Okey, pergi dekat online dekat quantummeter.com tu. Okey, so pergi je dekat homepage. Kemudian di sebelah kiri tu, di sebelah kiri ada GSA, GCA dan juga GAE. Okey, pilihlah yang mana nak beli. Kalau nak GCA, Gold Storage, arti beli dan simpan. Ini tidak ada melibatkan pembiayaan. Kalau nak pembiayaan, pergi kepada GAE. Ini Gold Advance, Gold Asset. Nanti saya pun lupa lagi nama dia ni. Sekejap. Apa nama dia ni? Gold Asset. Allahumma salli ala Muhammad. Selalu lupa. Sekejap saya tengok. Gold Asset Enhance. Bahasa orang putih ni maklum lah kan. Gold Asset Enhance nama dia. Boleh beli kat situ, Fadli. Okey, tahniah kerana telah join. Okey, alhamdulillah, boleh beli mengikut kemampuan kita, kan. Okey, me love you. Okey, tahniah dapat sertai QM. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak sahabat-sahabat. Okey, betul tu Puan Emily sebut semua produk QM patuh syariah, betul. Nah, okey, so kaedahnya sama juga. Okey, macam saya tengok dalam gap yang dibuat di public gold, lebih kurang sama jugalah. Sebab mereka boleh menyimpan secara ansur-ansur sikit-sikit, bila sampai berjumlah-jumlah tertentu, mereka boleh claim balik, boleh dapatkan emas secara fizikal. Jadi bagi saya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bahkan public gold pun memang patuh syariah, so tidak ada masalah. Belilah mana-mana pun, tidak ada masalah sebenarnya. Okey, gold jatuh teruk. Okey, sekarang ni benda ada, so tidak ada masalah. Setakat ini saya tidak nampak ada isu pun. Sebab kita di Quantum Metal, kita memang tak gelabah pun, sebab kita dah faham kaedah pelaburan emas ini adalah pelaburan jangka panjang. Jadi kita tak gelabah. Dia turun, saya pun tak kisah, tinggal je, biar je. Saya pun kadang-kadang tengok, kadang-kadang tak tengok. Ada rasa rajin tengok, kan. Jadi sebab kita memang beli semasa dia rendah. Itu kaedah orang melabur dalam emas macam tu. Bila rendah dia beli, dia top up. Kalau bagi orang ada duit lah, kalau tak ada duit macam saya, tak top up lah, tunggulah bulan depan pula dapat gaji pula, contohnya, barulah beli pula, ikut kemampuan kita, kan. Jadi tak perlu gelabah sebenarnya, sebab emas ni kalau kita tengok ratusan tahun, ribuan tahun pun memang nilai dia sangat stabil, sangat stabil, dan dia sentiasa menaik. Kalaupun dia turun, dia tidak turun menjunam terus, tak, dia turun, dia akan naik balik, dia turun akan naik, tapi dia sentiasa menaik macam tu. Okey, nak claim emas boleh pergi dekat Ar-Rahnu Tekun. Okey, boleh check dekat website. Okey, dia punya cawangan-cawangan mana yang ada, yang boleh claim emas, tidak ada masalah. Ya, emas turun tapi tak ada turun sampai harga macam 2010 betul. Sekarang emas beli ke Ustaz? Sekarang emas beli. Okey, sekarang ni kalau nak beli bagus, sebab sekarang ni harga dia agak rendah, bagus beli masa ni, sebab dia yang bagusnya kita beli, dia panggil sebut leverage. Leverage maksudnya bukan yang forex sebut. Leverage artinya kita beli sikit-sikit, setiap bulan kita beli 100, setiap bulan kita beli, itu dipanggil leverage, supaya apa, kita dapat satu angka ataupun satu harga yang tengah-tengah. Boleh, tak ada masalah. Okey, Azrin ni kita block dia. Okey, yang mengacau kita block. Dia boleh hantar satu mesej je, lepas tu dia tak boleh
tak boleh hantar lagi mesej sorry alright. Okey, sekarang kita tak ada GLA, kita dah rebranding produk kita, produk apa ni Quantum Metal menjadi GAE, Gold Asset Enhance. Putih ni payah sebenarnya nak sebut Gold Asset Enhance, Gold Asset Enhance itu rebranding lah. So produk ini sebenarnya kaedahnya adalah dengan kaedah tawaruk. Kita melabur RM1,000, okey, company akan bagi pembiayaan sebanyak RM9,000, menjadikan total pelaburan kita sebanyak RM10,000. Itulah kelebihan yang ada pada produk GAA ataupun dulunya dipanggil GLA. Okey, macam mana kaedah ni patuh syariah? Saya ulang lagi, tidak ada masalah, kita ulang lagi. Okey, kaedahnya adalah menggunakan kaedah tawaruk murabahah. Ada tawaruk dan murabahah. Murabahah ni maksudnya apa? Yang mana company daripada awal lagi telah menyebutkan beberapa persen keuntungan dia nak ambil daripada jualan tersebut. Bukan dia ambil daripada jumlah 9,000, tak, dia mengambil daripada jumlah barang yang iaitu crude oil, palm crude oil, minyak sawit mentah yang dia beli di Suq As-Silak. Dia beli harga 9,000, dia jual kepada kita dengan harga lebih daripada 9,000 lah, keuntungan 3.5% tu. So dia top up lah, kita kena bayar balik harga yang 9,000 plus keuntungan yang diambil oleh syarikat. Okay. Kemudian bila kita dapat minyak, kita wakilkan pada QM untuk jual balik minyak ini kepada traders di Suq Silak lagi, sekali lagi. So dia jual dengan harga yang dia belilah, harga asal tadi, harga beli tadi 9,000. So dia beli, dia jual balik, dapatlah 9,000 balik. Okey, dapat 9,000 balik. Bila dapat 9,000 balik ni, maka duit inilah yang digunakan untuk membeli emas. Jadi top up, jadi artinya emas sekarang sudah ada 10,000. Itulah kaedahnya secara ringkas, dan ia adalah patuh syariah. Ia adalah patuh syariah. Itu yang penting Ia adalah patuh syariah. Baik, Syumiza, okey, harap-harap terjawab soalan tu. Okey, sahabat-sahabat, kita dah berada bersama hampir 2 jam. Jadi saya rasa mungkin cukup lah kot. Mungkin cukup lah penerangan lebih kurang apa yang saya boleh share dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita akan buat live lagi, InsyaAllah. Okey, so bagi sahabat-sahabat forex traders tu, berpindahlah kepada emas. Tidak semestinya dengan quantum metal. Dengan kepakaran yang ada tu, bolehlah trade benda-benda yang halal, yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tinggallah forex tu haram. Okey, sahabat-sahabat, itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, kalau nak join, boleh pergi dekat saya punya bio. Kalau belum lagi join, pergi dekat bio saya, kemudian cek jom beli emas. Kat situ boleh daftar secara percuma dan boleh mula membuat pembelian. Bila join saja, saya tengok dalam sistem dah masuk nama, saya akan hantar WhatsApp, okey, untuk welcome sahabat-sahabat yang join. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa link penting untuk dapatkan maklumat yang lebih lah, insyaAllah. Jadi itu saja sahabat-sahabat. Siapa kata forex haram? Okey, Allahu Akbar. Tak tahu lagi ke forex haram? Okey, forex tu haram. Semua ulama kata haram, kecuali ada seorang ustaz je kata halal. So nak ikut yang seorang tu ke nak ikut yang ribu-ribu ulama seluruh dunia? So tanyalah diri, tanyalah iman. Okey, sahabat-sahabat, itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.